Assalamualaikum, apa khabar semua? Boleh dengar tak suara saya? Kalau boleh dengar, boleh tak respon sikit dekat chat? Boleh dengar ke suara saya ni? Boleh. Alhamdulillah boleh. Alhamdulillah, boleh dengar. Okey. Semua sihat ke? Dah makan ke belum? Sekejap, saya nak tengah tengok komen ni. Oh, boleh. Dah makan. Hai Syafiq, hai. Assalamualaikum, apa khabar? Ah, Alhamdulillah sihat, baik, okey. So, saya doakan semoga anda semua dalam keadaan sihat walaupun sekarang ni kita dalam keadaan pandemik jadi saya harap anda semua stay safe. Kalau nak keluar, sentiasa pakai mask, jaga jarak. Okey. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih sangat-sangat dekat semua partisipan kita. Hai Adiana PKP Selangor. Oh, dia dah hai kita punya speaker. Hai, apa khabar? Okey. So, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih dekat anda semua kerana masih bersama kita dalam satu majlis ilmu. Hari ni kita nak mendalami produk Nurich. Boleh tak saya nak tahu sikit siapa kat sini dah ambil produk Nurich? Kalau dah ambil boleh cakap saya ataupun boleh share dekat situ. Produk apa yang anda ambil tu? Produk Nurich apa yang anda ambil tu? Nur Salina saya, Lily Jamila saya. Ramai dah ambil Okey, bagus. So hari ni kita akan ceritakan tentang produk Nurich. Antaranya ialah latar belakang produk, kelebihan produk, siapa yang patut amalkan produk ni dan juga cara pengambilan. Okey, garlic tablet. Okey, bagus. Garlic ginkgo. Saya ambil garlic. Okey. So, hari ni juga kita bukan sahaja ada perkongsian tentang produk, tapi kita bawakan tetamu istimewa yang akan share pengalaman mereka bersama produk Nurich. Nurich Garlic Ginkgo. Semua ada dalam picit tu. Apa tu? Saya ambil garlic dan ginkgo. Okey, bagus. Okey, saya nak minta tolong, boleh tak anda mutekan anda punya mic tu? Sekejap saya punya team akan bantu saya juga untuk mutekan semua. Sebab kita tak nak nanti bila speaker tengah share kita ganggu sikit. Okey. Alright, saya rasa saya dah mutekan semua. Okey, kalau anda ada apa-apa nak tanya, boleh terus chat saja. Kita punya team akan reply secepat mungkin. Kalau ada soalan apa-apa, tanya saja. Okey. Okey, sekarang ni kita ada 86 partisipan. Boleh tak saya nak minta tolong satu lagi? Boleh tak kita WhatsApp, call ataupun mesej kawan-kawan bagi tahu dah nak start dah ni. Kita punya majlis ilmu hari ni dah nak start. Miss Adiana dah tak sabar dah nak sharing ni. Jadi kita minta, boleh tak invite dulu kawan-kawan? Okey. Tolong invite lagi. Alright. Sebelum kita mula, saya nak share 3 rules. Macam biasalah kita ada 3 rules. Yang pertama, kena sentiasa mute. Kita tak nak nanti kan speaker tengah cakap kan, kita terus masuk. Kita tak nak macam tu. Kalau ada soalan tak apa, chat je. Speaker kita pun akan baca chat tu, dia akan respon juga kat chat tu dan team kita juga akan baca chat respon. Jangan risau, chat saja. Okey. Yang kedua, kalau ada apa-apa soalan macam saya cakap tadi, terus chat. Tak nak mute. Okey. Yang ketiga, enjoy saja sesi ni. Kalau anda nak ambil nota apa semua pun, boleh, tak ada masalah. Oh, ada yang sedang drive Bagus. Walaupun masih drive, boleh join Zoom. Bagus sangat bersemangat tu. Cik Napi je. Walaupun tengah drive di luar, masih bersama kita. Okey, saya nak check dulu. Kita punya speaker pada hari ni, Miss Adriana, dah ready ke belum tu? Saya dah ready, insyaAllah. Okey, Miss Adriana dah ready. Anda semua macam mana? Dah ready belum? Saya nak tengok. Kalau dah ready, cakap saya dah ready. Ataupun cakap ready. Ready. Okey. Okey, tanpa melengahkan masa, saya nak kenalkan sikit kat nutritionist kita ni. Mungkin ada yang belum kenal. Nutritionist kita ni, Miss Adiana daripada University of Nottingham. Okey. Dia ni memang sangat passionate lah dalam bidang nutritionist, dalam bidang-bidang macam ni. Dia memang sangat passionate. Okey, kalau semua dah ready, saya nak jemput nutritionist kita, Miss Adriana. Dipersilakan.
Hai, Assalamualaikum semua. Okay, so pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kat Encik Syafiq sebagai MC kita pada hari ini. Okay, so sebelum saya nak mulakan kita punya perkongsian pada hari ini, so macam yang Encik Syafiq cakap lah, kita memang akan ada majlis ilmu kan hari ini. So sebelum saya start, macam biasa saya rasa semua orang dah tahu kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya dekat ruangan chat. Okay, nanti macam biasalah kita kalau boleh kan memang selalunya setiap kali kita zoom kita punya chat room kita ludah kan. So kalau macam anda ada soalan ke ataupun macam rasa suara saya tak dengar ke apa, boleh cakap dekat ruangan komen, insyaAllah saya akan baca dari masa ke semasa. So insyaAllah kita harap kita punya perkongsian hari ini berjalan dengan lancar sebab macam yang semua orang dah tengok dekat poster, kita ada 4 orang CDM hari ini. Selalunya kita ada macam seorang, 2 je. Tapi kali ni kita ada 4 orang CDM istimewa yang akan bersama-sama dekat hujung program kita insyaAllah. Okay, so tanpa melengahkan masa sebab kita tahu hari ni, topik kita hari ni kita ada banyak produk, okay, kita nak cakap. So, kita nak manfaatkan masa cukup-cukup supaya insyaAllah kita boleh endkan Zoom ni dengan ilmu barulah, okay. So, bagi sesiapa yang baru join Syom kan, saya nak tanya. Untuk Nourish, okay. So, ni macam soalan tricky sikit, kita nak test kita punya distributor, kita nak test anda semua. Untuk produk Nourish kan, agak-agaknya lah, total sekali kita ada berapa produk Nourish. Sebab Nourish ni dia satu jenama, bawah tu dia ada banyak produk, okay. Kalau siapa tu nak teka boleh tak? Saya nak minta macam teka dekat ruangan chat tu, agak-agaknya total produk Nourish yang Syom ada berapa banyak. Okay, mungkin kita tahu garlic, kita tahu ginkgo, tapi secara total ni cuba agak-agak berapa kita ada produk Nourish ni. Sebab tak semua orang familiar dengan semua produk ni. Ada yang teka 4, 5, 25 amboi. Okay, so sebenarnya ada yang jawab nak dekat tempat lah. Sebenarnya kita ada 7. Kita punya di bawah payung Nourish ni kita ada 7 produk. Sebab tu top ni kita ada 2 bahagian. Bulan depan insyaAllah, bulan ni kita akan cover 4 produk. Bulan depan insyaAllah lagi 3. Okay, so kita ada 7 produk Nourish. Okay, tapi hari ni saya nak kongsikan dengan anda semua 4 dulu kita belajar slow-slow satu-satu, okay. Okay, jadi produk yang pertama, ni saya yakin lah ni ramai orang tahu. Tadi pun masa Encik Syafiq tanya awal-awal tadi, ramai orang cakap garlic kan. Okay, so produk yang pertama yang saya nak share dengan anda semua ialah garlic. Okay, so kita tahu garlic ni bawang putih lah, okay. Okay, sebelum kita pelajari pasal Nourish punya garlic kita kena tahu dululah garlic ni dalam dia ada apa. Kenapa garlic ni ataupun bawang putih ni dia sangat powerful. Kenapa sampai kita keluarkan suplemen tablet tu sendiri. Kenapa? Okay, sebelum tu apa yang anda semua perlu tahu bawang putih yang kita dekat dapur tu, yang kan bawang putih saya yakin lah tiap rumah akan ada bawang putih. Dia memang wajib letak dalam masakan. Kalau tak wangi masakan tu. So bawang putih yang kita ada dekat dapur tu sebenarnya dalam bawang putih kita ada satu bahan yang sangat penting dalam bawang putih yang kita namakan allicin. Okay. So sebelum kita pergi dengan lebih lanjut kita kena kenal dulu dalam bawang putih apa yang membuatkan bawang putih ni special sangat. Okay. Dalam bawang putih ada satu bahan penting dinamakan allicin. Okay, allicin tu apa? Okay. Allicin tu sebenarnya dia yang bagi fungsi dekat bawang putih. Kalau tak ada allicin dalam bawang putih kita tu tak boleh nak jadi powerful lah. Okay, so kita perlukan allicin. Tapi allicin ni dia hanya terhasil kalau kita tumbuk bawang putih kita. Okay, sebab dalam bawang putih kita, dalam bawang putih ni dia ada 2 bahan yang penting sebelum dia nak jadi allicin ni. Okay, so yang pertama dia nama alin dan lagi satu dekat dalam putih kita ada enzim dia namakan alinase. Tapi tak penting lah benda tu. Tapi yang anda perlu tahu sekarang ni ialah bila kita tumbuk bawang putih tu, enzim dalam bawang putih tu dia akan allicin tu. So allicin tu sendiri yang bagi fungsi dekat bawang putih. Kalau tak ada allicin ni, bawang putih tu memang dia tak boleh nak function. Okay, so setakat ni semua boleh ikut So dalam bawang putih
kita ada satu bahan yang dinamakan allicin. Tapi allicin tu, okay, dia tak boleh dapat macam tu je. Kita kena tumbuk ataupun kita kena hiris dulu. Barulah enzim tu, okay, boleh aktifkan allicin tu. Barulah allicin tu boleh buat kerja dekat badan kita. Okay. So, allicin ni juga, okay, satu benda yang anda perlu tahulah. Allicin ni, dia ada sulfur tau. Sebab tu lah bawang putih, okay, bila kita tumbuk bawang putih kan dalam masakan kan kita selalu ambil pisau, sama ada kita ambil bahagian hujung pisau tu kita ketuk ataupun kita ambil bahagian tajam kita penyek dia kan, kita hempuk dia baru rasa lagi kuat kan. Sebab saya yakin lah ramai distributor dalam ni yang memang di kalangan ibu-ibu yang suka memasak ni, memang kalau kita nak ambil bawang putih, kita nak bawang putih tu lagi sedap, kita kena tumbuk dia dulu ataupun kita kena hancurkan dulu kan. Baru kita pergi, baru kita boleh start goreng. Sebenarnya bila kita tumbuk, kita dah aktifkan allicin tu. So allicin tu lah yang bagi bawang putih tu bau. So bawang putih tu dia bau dia wangi, sedap sebab allicin tu lah. Okay? Sebab allicin tu dalam tu dia ada sulfur. Sebab tu kalau bawang putih, kalau kita ataupun siapa-siapa yang sekarang ni mungkin tengah dengar Zoom ni dekat dapur ke, kalau boleh pergi ambil bawang putih tu, bila kita ambil bawang putih yang belum dipotong, dia tak ada bau tau. Okay? Bila kita bau dekat hidung dia tak ada bau. Tapi bila kita potong, bila kita hancurkan baru keluarkan bau. Bau tu datang dari allicin. Okay. So itu yang satu informasi yang anda perlu tahulah. Okay? Dan dalam garlic ni juga, okay, dia bukan setakat ada satu bahan semata, dia juga ada vitamin dengan mineral. Dia juga ada vitamin C, okay, dia ada vitamin B6, fiber semualah. Okay, dia memang cukup lengkap garlic ni. Sebab tu garlic ni, kalau macam anda rajin nak pergi Google kan, garlic ni sebenarnya ada saintis yang kata diorang guna sejak zaman piramid Giza, dah 5,000 tahun dah. Okay, orang guna garlic ni sebagai perubatan. So memang sebab dia betul-betul powerful disebabkan allicin ni. Okay, so setakat ni semua boleh ikut okay, so seterusnya kita tahu memang garlic ni bagus tau. Kalau macam masyarakat Cina memang sebenarnya mereka dah lama amal garlic ni nak elak daripada sesama dan juga bersin ataupun demam lah. Okay, so kalau tak ada allicin ni memang garlic ni memang bawang putih tak boleh. Okay, memang kena ada juga. Sebab itulah dia boleh bantu untuk kuatkan kita punya sistem imun. Okay, so sebenarnya kalau macam kita nak pergi cerita dekat orang, sebenarnya lagi-lagi kalau orang yang lebih berusia, mereka ni tak faham sangat apa maksud sistem imun. Okay, so sistem imun ni sistem pertahanan badan lah. Okay, sistem pertahanan badan. Satu benda yang anda perlu tahu pasal garlic ni ataupun bawang putih ni sebenarnya dia ada natural antibiotik. So natural antibiotik tu apa? Okay, ataupun antibiotik semula jadi. Kan kita tahu kalau macam kita demam ke kita sesama, kalau kita pergi hospital, doktor akan bagi antibiotik, betul? Sebab antibiotik tu boleh lawan virus, boleh lawan bakteria. Tapi dalam garlic, dia dah ada antibiotik semula jadi sendiri. Sebab itulah garlic ni memang bagus untuk lawan, nak bantu kita untuk lawan virus dengan bakteria. Dia bukan lawan virus bakteria je, dia juga boleh lawan cacing, okay? Boleh tapeworm dalam musuh kita tu, kalau macam ada cacing, dia memang boleh tolong juga. Sebab memang garlic ni dia ada antibiotik semula jadi. So antibiotik semula jadi dia tu allicin tu lah, okay, yang saya terangkan awal-awal tadi. So memang allicin ni dia memang jadikan bawang putih ni lagi powerful. Sebab allicin dia adalah antibiotik semula jadi, okay. Dan sebab itulah kalau macam lagi tinggi kita punya sistem imun, lagi tinggi kita punya sistem pertahanan badan, lagi senang kita nak lawan virus. Okay. Okay. Selain pada tu sebenarnya garlic ni ataupun bawang putih ni, kalau pergi Google kan, dia punya fungsi tu sebenarnya ada lebih daripada 20 fungsi, 20 manfaat. Tapi malam ni saya nak cerita yang benda-benda utama je lah, okay? Sebab kita pun tak cukup masa kan. Tapi yang seterusnya, selain daripada bawang putih ni, kan macam saya cakap tadi, bawang putih tu dia antibiotik semula jadi untuk lawan virus kan. Dia juga sebenarnya dia boleh lawan ataupun dia boleh tolong untuk kawal paras kolesterol, okay. So antibiotik ni memang baguslah untuk sesiapa yang ada masalah kolesterol. Tapi
orang yang ada kolesterol rendah jangan makan. Kita tak sarankan lah. Tapi garlic ni dia boleh tolong untuk orang yang ada masalah kolesterol tinggi. Dia memang boleh tolong kurangkanlah kolesterol, paras kolesterol jahat tu. Okay. Dan sebenarnya banyak lagi fungsi-fungsi bawang putih yang tak ada dalam slide ni. Dan antaranya macam contohnya dia boleh tolong untuk diabetes, untuk kencing manis. Untuk kencing manis pun boleh, dan juga untuk blood pressure ataupun tekanan darah. Memang garlic ni dia memang dah bertahun-tahun saintis dah buat kajian, memang dia terbukti boleh tolong benda-benda ni. Dan satu lagi fungsi penting garlic yang saya nak kongsi hari ni, dia sebenarnya memang dah terbukti, memang ada dalam kajian, dia boleh tolong untuk kanser. Okay, dia boleh bantu untuk kanser. So perkataan ni penting, bantu untuk kanser. Dia tak merawat tapi dia boleh bantu. Okay, terutama sekali kalau macam kanser yang ada kaitan dengan kanser dekat kerongkong, dekat payudara, kolon, memang saintis dah buat kajian, memang bawang putih ni boleh tolong. Okay, sebab dia memang anti-cancer. So hebat tak hebat garlic ni Dan ini seterusnya poin yang saya yakin semua orang suka. Garlic boleh tolong untuk kempiskan perut. Macam mana? Okay, garlic ni satu benda yang anda perlu tahu adalah garlic ni dia boleh tolong kita punya makanan tu untuk cerna dengan lebih baik. Kalau macam anda semua perasan kan, kadang-kadang kalau kita makan terlalu laju ataupun kita makan banyak sangat, kita punya perut tu dia senang jadi kembung. Okay, maksudnya dekat sini, bila perut kita kembung, maksudnya dalam usus kita kan kita ada dua bakteria baik dengan bakteria jahat. Bila perut kita kembung, maksudnya bakteria jahat ni dia hasilkan gas. So gas yang banyak tu lah yang membuatkan perut kita kembung. Sebab tu macam orang kita panggil angin kan. So kita senang dapat angin sebab kan kita selalu kata kita senang dapat angin kalau tak cerna makanan. Angin tu sebenarnya gas tu lah. Okay? Gas yang bakteria jahat hasilkan. So bila kita makan bawang putih, okay, bawang putih ni dia boleh tolong untuk menggalakkan pertumbuhan bakteria baik. So bila bakteria baik dalam badan kita lagi banyak dari bakteria jahat, sebab itulah badan kita ni boleh buang angin, dia boleh kurangkan angin-angin tu sebab bakteria jahat tak banyak. So nampak tak kaitan dia dekat situ. So bila kita punya bakteria ni, bila kita makan bawang putih, bakteria baik banyak dalam kita punya usus, dia boleh kurangkan gas tu. So bila kita kurangkan gas, okay, so secara tak langsung perut kita boleh jadi kempis lah. Okay, so bila perut kempis, dia boleh tolong juga untuk kurangkan berat badan. Dia sebenarnya garlic ni dia lebih kurang macam higher je. Dia memang terbukti, memang dalam saintifik pun, memang kajian dah cakap, dia memang boleh tolong untuk kurangkan berat badan. Okay. Dan selain daripada tu banyak lagi sebenarnya fungsi-fungsi garlic ni. Antaranya macam garlic ni dia boleh tolong untuk tingkatkan metabolisme badan. Okay. So bila kita punya metabolisme badan tinggi, okay, so bila kita makan garlic, kita punya metabolisme badan tinggi, bawang putih ni sebenarnya dia boleh tolong untuk tingkatkan metabolisme. Sebab bila metabolisme badan tinggi maksudnya mineral-mineral dalam makanan tu lagi senang cerna, lagi senang diserap. So memang fungsi dia memang banyak, memang terbukti. Selain itu juga, dia juga boleh tolong untuk skin infection. Siapa yang ada masalah kulit kan, contohnya macam berjerawat ke apa, memang bawang putih boleh tolong sebab dia memang boleh antibakteria, dia memang boleh kurangkan bakteria. Sebab itulah kalau setengah orang sebab saya pernah baca feedback, dia makan garlic, dia punya kulit pun jadi elok. Sebab apa? Sebab memang bawang putih ni dia boleh tolong untuk kurangkan kita punya skin infection ataupun radang dekat kulit tu. Okay, saya rasa itu je untuk kita punya fungsi-fungsi dia. Dia sebenarnya ada banyak lagi fungsi garlic ni. Tapi kita fokus untuk yang ni je untuk malam ni. Okay, dan so kita pun tahu bawang putih ni dia memang fungsi dia memang banyak lah. Okay, memang macam yang saya cakap tadi dia memang bagus. Dia boleh kempiskan perut, okay, dia boleh kempiskan perut, dia boleh tolong kawal kolesterol, blood pressure, okay, dan yang paling penting untuk kita punya immune system lah, untuk kita punya sistem pertahanan badan, okay. So lagi-lagi orang yang senang dapat sesama, senang bersin, senang demam tu, memang bawang putih ni dia memang dah terbukti secara kajian pun dia boleh tolong tingkatkan kita punya sistem pertahanan tu. Okay,
Tapi kenapa macam dalam banyak-banyak garlic, dalam banyak-banyak bawang putih, kenapa Nourish punya ni dia unik, okay? So, yang pertama sekali yang anda semua perlu tahu, kita punya produk Nourish garlic ni, dia bila kita makan tu, dia tak ada bau tau, dia tak tinggalkan bau. Maksudnya, kalau kita makan garlic yang fresh, kan, bila kita makan bawang putih yang fresh tu, dia tinggalkan bau tau. Sebab macam Alice tadi kan, tapi bila kita dah proses kita punya garlic ni dalam bentuk tablet, garlic, kita punya Nourish garlic ni bila kita makan dia takkan ada tinggal bau. Okay, so siapa yang dah pernah makan mesti dia setuju dengan benda ni. Boleh komen nak share pengalaman ke. Dia memang tak ada rasa pedas. Okay, bila kita makan kita punya Nourish garlic ni dia tak ada rasa pedas. Okay, dan kita punya garlic juga dia ada 200 mg bawang putih. Dan satu lagi yang anda perlu tahu adalah setengah orang kalau dia salah ambil garlic kan, contohnya kalau dia makan bawang putih terlalu banyak ke apa yang fresh tu, dia boleh menyebabkan pedih ulu hati tau. So dia kena jaga-jaga sikit. Memang bawang putih ni bagus tapi boleh menyebabkan pedih ulu hati. Tapi yang Nourish garlic yang Syam keluarkan ni, dia memang lembut. So dia memang lembut dekat kita punya perut dan boleh mudah diserap. Okay, so jangan risau kalau ada yang sesiapa ada masalah tu. Dan garlic Nourish kita ni juga dia sesuai untuk semua peringkat umur. Okay. Dan satu lagi saya nak tambah sebenarnya saya lupa. Dia memang garlic ni, bawang putih ni, bila kita masak kan, sebenarnya bila kita masak semua tu, dia sebenarnya boleh memusnahkan alisin dalam garlic tu. Sebab alisin ni dia tak boleh hidup kalau kita terlalu panas ke, kalau kita rebus ke, kita goreng kan, yang kita duk tumis-tumis bawang tu. Bila kita tumis tu sebenarnya alisin tu dia dah dimusnahkan kat situ. Sebab tu dah disarankan ambil bawang putih yang fresh. Tapi memang bawang putih yang fresh siapa je yang macam nak makan selalu kan, sebab bau dia, sebab macam nafas kita pun bau kan. So sebab itulah disarankan kalau sesiapa nak cuba kita punya bawang putih ni, ambil dalam bentuk suplemen, dalam bentuk tablet. Sebab memang tak ada rasa, memang tak ada, dia tak tinggalkan bau. Okay? Okay, jadi setakat ni semua okey ke? Ada masalah? Kalau ada soalan ke boleh tanya dekat bawah. Okay, so kalau tak ada kita teruskan. So kita dah cover part kita punya garlic. Okay, dan seterusnya. Okay, cara pengambilan garlic. Okay, untuk sesiapa yang belum pernah try, okay, kita punya garlic ni boleh ambil 2 tablet sehari sebelum makan. Okay, so kalau siapa yang nak start amalkan untuk nak ikhtiar untuk nak tingkatkan sistem pertahanan badan ke, ataupun saya yakin ramai kat sini yang suka sebab garlic ni dia boleh buang angin, dia boleh kurangkan perut kembung. Boleh ambil kita punya garlic kalau siapa nak try 2 tablet sehari sebelum makan. Okay, okay, seterusnya. Seterusnya produk yang mungkin ada yang tak familiar, mungkin ada yang kalau yang dah lama dekat Syam tu tahulah produk ni. Seterusnya saya nak kongsi dengan anda semua berkenaan dengan produk kita iaitu Meowtan Plus. Okay, sebelum tu boleh tak saya nak minta dekat komen siapa yang pernah try Meowtan ni, ada tak? Yang nak share pengalaman makan Meowtan ke? Ada tak? Saya nak baca komen. Okay, mungkin siapa-siapa yang macam nak share dekat bawah siapa yang pernah try Meowtan ni, ada tak dekat sini yang pernah try Meowtan? Nak tengok dulu. Okay, so untuk Meowtan ni mungkin ada yang tertanya-tanya kan Meowtan ni apa, ataupun mungkin pernah dengar tapi sebenarnya tak pasti Meowtan ni sebenarnya apa Okay, sebenarnya Meowtan yang Syam keluarkan ni dia adalah kalsium. Okay, dia sejenis kalsium. Mungkin semua orang pernah dengar sebelum ni kalsium memang penting untuk tulang kan. Memang kita semua tahu kalsium memang penting untuk tulang. Tapi kalau kita tak cukup kalsium, okay, kalau kita tak cukup kalsium, kita boleh dapat satu penyakit okay, yang dinamakan hypokalsemia. Okay. So sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kenapa sebelum kita belajar dengan lebih lanjut mengenai kita punya Meowtan Plus, semua orang perlu tahu sebenarnya kalau kita tak cukup kalsium dalam badan, kita cenderung untuk dapat satu penyakit yang dinamakan hypokalsemia. Hypokalsemia tu sebenarnya dia adalah kekurangan kalsium dalam darah.
Okay. Kadang-kadang kalsium dalam darah ni kita tak sedar. Kalau kita tak pergi check dekat hospital, memang kita takkan pernah tahulah kita punya kalsium kurang. Tapi hypokalsemia ni, iaitu dia penyakit di mana dia kekurangan kalsium. So kesan-kesan hypokalsemia ataupun kesan-kesan bila kita kurang kalsium ni, okay, macam semua tahu kalau kita kurang kalsium, lagi-lagi wanita lagi senang dapat osteoporosis. So osteoporosis tu dia masalah tulang belakang lah, okay, sebab tulang dia rapuh, okay, bila jalan rasa sakit, itu osteoporosis. Osteoporosis dia lagi senang kena wanita yang dah menopause lagi-lagi. So kena take extra care lah dekat situ, okay, untuk para wanita. Dan seterusnya, kalau kita kurang kalsium dalam badan ni, kita senang dapat sakit gusi, okay. Dan bukan setakat tu je, kita juga senang dapat kekejangan otot, okay. So satu satu teori ataupun satu konsep yang saya nak semua orang tahu malam ni ialah kalsium ni sebenarnya bila kita tak cukup kalsium, dia bukan je attack, dia bukan serang kita punya tulang. Tapi kalau kita tak cukup kalsium, sebenarnya dia sangat-sangat mempengaruhi kita punya sistem saraf. Okey, sebab kalsium ni nanti kita akan belajar dengan lebih lanjut. Kalsium ni sebenarnya penting untuk kita punya kesihatan, kita punya brain kita punya otak kita. Sebab itulah orang yang tak cukup kalsium ni bila dah lama-lama sangat, bila dia tak cukup kalsium, dia senang dapat halusinasi. Kalau dah lama sangat dia akan dapat halusinasi, hilang ingatan, kemurungan. Sebab memang dalam kajian tu nak dia cakap, kalau tak cukup kalsium, kalsium ni dia sebenarnya akan mempengaruhi kita punya sistem saraf. Okay? Sebab itulah kita boleh mempengaruhi kita punya minda kita. Tapi nanti kita akan pergi dengan lebih lanjut. Okay. Dan seterusnya, kalau untuk orang yang pernah try kita punya Mealtime Anaplas ni, okay, satu benda yang semua orang perlu tahu malam ni adalah kalsium ni, okay, dia ada banyak jenis, okay, dia ada banyak jenis, dia punya sumber dia ada banyak, okay, dia ada kalsium carbonate. Kalau pergi farmasi kan, kalau tengok kalsium suplemen tu, kalau tengok dekat bahagian belakang kotak dia ada tulis, okay, dia ada kalsium carbonate, kalsium citrate, okay, dan satu lagi kalsium yang semua orang perlu tahu pada malam ni sebab kita nak belajar pasal Mealtime kan, adalah kalsium ion aktif, okay. Satu term ataupun satu perkataan yang semua orang kalau ada nota nak tulis ke, kita nama dia kalsium ion aktif. Semua orang perlu tahu kalsium ion aktif, okay. So sebelum kita pelajari dengan lebih lanjut apa Mealtime boleh buat, kita kena tahu dulu apa kalsium ion aktif, sebab kalsium ion aktif ni ada dalam kita punya produk, ada dalam Mealtime. Okay. So kalsium ion aktif ni sebenarnya dia adalah sejenis kalsium yang kita boleh dapat dekat kita punya cengkerang hidupan laut ataupun seafood lah kita panggil seafood yang kita duk bakar, duk makan cengkerang bakar semua tu. Dekat bahagian cengkerang, kalau kita pergi dekat pantai kan, dekat bahagian cengkerang, kalau kita ketuk-ketuk dia, okay, kan keras kan? Sebab cengkerang binatang laut ni, haiwan laut ni, dia diperbuat daripada kalsium. So kalsium carbonate tu, kalsium tu lah yang membuatkan cengkerang tu keras. Okay, so kalsium dekat cengkerang ni kita ambil kalsium dekat cengkerang, kita proseskan dia, kita ambil dia punya kalsium ion aktif. So kalsium ion aktif tu kita boleh dapatkan dekat haiwan ataupun hidupan laut. Okay. Sebab dekat bahagian cengkerang diorang tu bila dia keras, okay, kita ambil dekat situ. So kita ambil dia punya ekstrak yang aktif, iaitu kalsium ion aktif. Okay. So mungkin ada yang tertanya-tanya apa beza kalsium ion aktif macam yang saya cakap tadi dengan kalsium biasa. Okay. Semua orang perlu tahu yang sebenarnya kita punya Mealtime Anaplas, kan kita tahu Mealtime Anaplas ni dia adalah satu suplemen kalsium tapi dia lain daripada suplemen yang lain yang kita jumpa dekat farmasi tu. Sebab kita punya Mealtime Anaplas ni, okay, bila kita larutkan dalam air, dia akan bertukar jadi kalsium ion aktif. So kalsium ion aktif ni yang kita dapat dekat kulit cengkerang tu, bila kita larutkan kita punya Mealtime Anaplas tu, dia akan bertukar jadi kalsium ion aktif. Okay, so apa yang membuatkan kalsium ion aktif ni special? Okay,
satu benda yang anda perlu tahu ialah macam saya cakap tadi, kan dekat farmasi kan kita ada banyak jenis suplemen kalsium. Semua suplemen-suplemen tu dia dalam bentuk tablet, okay. Dia tak semestinya kalau dalam satu tablet tu dia ada 100% kalsium dalam tu. Tidak. Okay, dia memang tak ada. Dia memang tak mungkin kalau dalam satu tablet tu dia ada 100% kandungan kalsium. Tidak. Okay, contohnya kalau macam anda pergi farmasi kan, kalau dekat bahagian belakang kotak tu dia ada tulis kalsium karbonat. Kalau kalsium karbonat tu dalam satu tablet tu dia sebenarnya ada 40% sahaja kalsium, kandungan kalsium dalam tu. Kalau kalsium citrate pula contohnya dalam 20% saja dalam satu tablet tu. Sebab itulah kalsium ion aktif ni dia sebenarnya dia lagi mudah diserap oleh badan. Sebab kita buat dalam bentuk serbuk, okay? Bila dia larut dalam air, dia lagi senang badan kita serap. So lagi kiranya badan kita ni boleh dapat bekalan kalsium sepanjang masa lah. Okay? So faham dekat situ dia punya beza dia. Beza dia dekat sini adalah kalau untuk kalsium biasa, dia dalam satu tablet tu dia tak ada 100% kalsium. Tapi kalau macam untuk miautan ni, bila kita larutkan dalam air, kalsium ion aktif tu dia senang diserap oleh badan. Itu yang membezakan, okay? Dan juga kita punya kalsium ion aktif ni dia penting. Paling penting dia sebenarnya untuk nak balancekan kita punya pH darah. So kita punya darah kita ni kan kita ada pH. So kita punya kalsium ion aktif ni dia penting untuk seimbangkan pH darah dalam badan kita, okay? So sebab macam yang saya cakap tadi, dia kalsium ion aktif ni dia perlukan untuk nak melancarkan peredaran darah kan. Okay, so mungkin ada yang tanya-tanya, macam mana, kenapa macam kita punya pH atau dalam darah ni boleh bertukar? Macam mana kadang-kadang boleh jadi terlalu asid, terlalu alkali, mungkin ada orang yang pernah dengar kan. Sebenarnya badan kita ni kalau macam anda belum tahu, badan kita ni sebenarnya senang jadi acidic. Kita punya darah kita ni senang jadi asid. So dia ada banyak sebab kenapa kita punya badan ni dia boleh jadi acidic, okay. Antaranya sebabkan penyakit, okay. Boleh juga jadi kita punya pH darah kita ni boleh jadi asid sebabkan penyakit. Contohnya macam penyakit diabetes, okay. Dan juga mungkin kadang-kadang kalau kita punya jantung kita tak boleh nak buang carbon dioxide, itu pun boleh jadi asid juga. Ataupun mungkin untuk orang yang makan banyak ubat-ubatan, sebab memang kita punya drugs, okay, ubat-ubat kita kan ada drugs atau dadahan. So dia pun boleh membuatkan kita punya darah kita jadi lebih acidic. Sebab itulah kita punya kalsium ion aktif ni, salah satu fungsi dia memang nak balancekan balik, dia nak seimbangkan balik pH tu. Kita tak nak kita punya darah kita terlalu acidic, terlalu alkali. So dia balance je, okay, asid dalam darah kita. Dan juga bila kita punya darah kita jadi terlalu acidic, terlampau acidic, kita punya organ-organ pun tak boleh berfungsi dengan baik, okay. So dia boleh jadi kemerosotan pada organ, okay. So sebab itulah penting kalsium ion ni sebenarnya salah satu fungsi dia. Salah satu fungsi dia memang untuk nak balancekan balik, nak seimbangkan kita punya pH darah, okay. So tak nak terlalu acidic, tak nak terlalu alkali. Dia memang untuk seimbangkan pH darah kita. Okay, so saya nak tanya, ada tak antara anda semua dekat sini kan, kalau macam kita rasa stres kadang-kadang bila kita fikir banyak sangat, bila kita terlalu risau ataupun bila tiba-tiba semua kerja datang pada satu masa, kita rasa stres, kita rasa serabut. Pernah tak rasa macam kita punya muscle, kita punya otot-otot ni rasa lenguh? Pernah tak rasa macam tu? Kalau macam mungkin ada yang pernah alami, okay, mungkin ada yang pernah alami keadaan-keadaan macam tu. Okay, so saya nak explain kenapa kalau kita stres, kita punya otot boleh jadi lenguh-lenguh. Okay, sebenarnya, okay, bila kita stres, okay, bila kita stres, badan kita akan hasilkan satu hormon yang dinamakan kortisol, okay. So tak perlu ingatlah nama hormon ni, tapi hormon yang badan kita hasilkan bila kita terlampau stres dinamakan kortisol. Okay, bila kortisol dalam badan kita terlalu tinggi, badan kita akan detect, badan kita akan
dapat tahu okey, banyak sangat ni hormon kortisol ni. So macam mana badan kita nak seimbangkan balik hormon kortisol, nak turunkan balik adalah badan kita akan keluarkan kalsium-kalsium ni. So kalsium ion dalam badan kita ni akan dikeluarkan untuk seimbangkan balik kita punya hormon tu. So kita tak nak hormon kortisol tu terlalu tinggi. So nak turunkan dia, badan kita akan keluarkan ion kalsium ni. So bila kita keluarkan ion kalsium ni, sebab itulah kita punya masa ni dia rasa sakit. Okay, sebab kita punya kalsium tu dah dikeluarkan sebab nak seimbangkan balik. So itu dia punya kaitan dia, sebab tu penting, sebab tu kita tak boleh stres terlampau banyak sangat sebab dia memang akan ada efek juga dekat kita punya badan kita. So satu lagi, bila kita stres ni sebenarnya kita punya hormon kortisol tu dia akan ganggu sel-sel tulang. Okay, so dalam tulang kita ada satu sel dinamakan osteoblast ni. So bila kita terlalu stres, okay, bila kita terlalu stres, hormon tu dia akan ganggu kita punya aktiviti sel-sel tulang. Sebab itulah tulang jadi senang rapuh. So salah satu sebab kenapa tulang kita rapuh ni ataupun kita selalu sangat rasa sakit-sakit ni, sebab tulang kita dah rapuh. Sebab apa? Sebab hormon stres tu kacau. So itu dia punya kaitan dia, sebab kalsium-kalsium tu semua dah dikeluarkan untuk balancekan balik hormon-hormon tu. Okay? So setakat ni semua boleh ikut Kalau ada soalan boleh tanya dekat komen Okay, seterusnya. Seterusnya, apa fungsi utama? Okay, macam tadi kan kita dah belajar kita punya kalsium ion aktif ni dia penting untuk nak melancarkan peredaran darah dan untuk nak bagi kita punya pH tu seimbang. Okay, so satu lagi fungsi yang paling penting yang semua orang perlu tahu pada malam ni ialah kalsium ion aktif ni dia sangat penting untuk kita punya sistem saraf. Okay, kita punya sistem saraf dinamakan central nervous system. Okay, so untuk yang tertanya-tanya central nervous system tu apa? Okay, so semua boleh nampak gambar dekat bawah kanan ni. Okay, kita ada gambar kita punya otak. So kita punya central nervous system ataupun sistem saraf pusat dalam bahasa Melayu. Dalam badan kita ada sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat kita ni dia terdiri daripada brain, kita punya otak dan juga kita punya spinal cord. Spinal cord yang dekat bahagian belakang kita ni. Yang panjang tu, yang panjang tu, itu adalah spinal cord. So dua benda ni iaitu kita punya otak kita dan juga kita punya spinal cord ni, dia membentuk satu sistem dalam badan kita dinamakan sistem saraf pusat. Okay, so kenapa penting sistem saraf pusat ni? Okay, sistem saraf pusat ni sebenarnya dia sistem saraf ni dia yang kontrol kita punya badan. Okay, sebenarnya dia kontrol apa yang kita buat dalam hidup seharian. Kadang-kadang benda yang kita sedar, kadang-kadang benda yang kita tak sedar. Semua ni dikawal oleh kita punya bahagian saraf ni. Okay, central nervous system. Kita punya bahagian otak ni, dia yang kontrolkan. So dalam seharian contohnya, kalau macam apa yang kita fikir dalam seharian, apa yang kita bercakap, contohnya macam kalau kita nak ambil gambar, contohnya kita nak buat piece, contohnya kita nak buat piece. So bila kita nak buat piece ni, kita punya otak kita, kita punya sel-sel otak kita dia dah hantar maklumat pergi ke otak yang macam dia ni nak ambil gambar, dia nak buat piece. So ini semua sel-sel kita ni dia akan berhubung. Sebab kalau macam dengan iklan kan iklan dekat TV dia akan kata sel-sel otak berhubung kan. Itu function kita punya kalsium ion tu. Kalsium ion ni dia akan make sure kita punya sel-sel kita ni berhubung supaya kita boleh jalankan kehidupan seharian kita. Kalau kita nak makan contohnya, kita nak bergerak, kita nak jalan ataupun yang lagi penting kalau kita nak bau apa-apa kalau kita nak rasa manis ke tidak masakan tu, itu semua daripada kita punya brain, daripada otak kita. Otak kita ni dia akan kawal, dia yang akan detect, dia akan rasa manis ke tidak. Okay? So sebab itulah macam ni saya nak kongsi sikit lah, sebab tu kita punya kalsium ion ni dia penting sebab dia memang yang menghubungkan kita punya sel-sel saraf. Kalau tak cukup kalsium ion aktif dalam badan kita, itu yang jadi masalah. Sebab tu macam yang saya cakap tadi masa awal-awal tadi kan boleh jadi halusinasi kan. Sebenarnya
kalau macam kita punya kalsium ion ni tak cukup dalam badan kita, kita punya sel-sel kita tak boleh nak hantar signal pergi ke otak. Kita punya sel-sel kita ni tak cukup. Okay, dia tak cukup elektrik punya signal nak hantar pergi ke otak. Sebab tu macam setengah orang kalau dah yang teruk sangat, okay, yang dah teruk sangat dia boleh jadi halusinasi. Halusinasi tu kan kalau macam kita, masyarakat kita kan macam kita akan anggap benda tu macam kita nampak sesuatu kan, penampakan sesuatu. Itu sebenarnya adalah kita punya mainan otak kita. Okay, bila kita punya brain kita dah tak boleh, dah tak terima signal elektrik yang cukup, tu yang kita jadi halusinasi tu. Kita tak boleh bezakan mana benda betul, mana satu bayangan kita. Sebab, salah satu sebab ialah kita tak cukup kalsium ion. Okay, so semua dah boleh nampak kan apa kaitan kita punya kalsium ion dengan kita punya sistem saraf. Memang kita punya sistem saraf ni, otak kita tu yang akan kontrol semua benda. Okay, dan yang paling penting, dia adalah benda yang kita punya otak ni yang kontrol kita punya emosi, kita punya keinginan. Okay, dan juga penting tak penting kalsium ion ni, kan macam saya cakap tadi, kalsium ion ni kita perlukan untuk kita punya sel kita berhubung. Okay, untuk diorang nak communicate, nak komunikasi dengan satu sama lain, perlukan kalsium ion. Kalsium ion ni dia hantar kita punya elektrik signal pergi ke otak. Dia juga, penting tak penting, dia juga kawal kita punya pernafasan. Pernafasan ni adalah benda yang kita tak sedar. Badan kita buat benda automatik sendiri. Ini pun disebabkan kita punya kalsium ion. Kita punya pernafasan, degupan jantung, semua benda ni, semua ni tak akan jadi kalau badan kita tak cukup kalsium ion. Okay, so semua orang boleh dapat setakat ni. Okay, seterusnya. Seterusnya. So kita dah tahu tadi kenapa penting kita punya kalsium ion aktif kan. Dia yang kalsium ion aktif ni dia perlukan untuk kontrol semua yang kita buat dalam kehidupan seharian. Kalau tak cukup kalsium ion, itu yang jadi masalah. Itu yang jadi senang nyanyuk, senang lupa, nampak tak nampak sesuatu tu. Itu sebab tak cukup kalsium ion lah. Okay. Dan mungkin untuk orang yang, bagi mereka yang baru join kita punya Syom, yang baru je yang nak belajar pasal kita punya produk ni, kita punya Nourish Meltan N+ memang ada kalsium ion aktif. Dia sebenarnya adalah kalsium ion aktif lah. Okay. So dari mana kita dapatkan, dari mana Syom dapatkan kalsium ion aktif ni sebenarnya, kita ambil daripada haiwan-haiwan laut yang dinamakan Anthozoa. Kita juga ambil daripada mutiara, kita ambil daripada kulit kerang. Semua benda ni kita ekstrak, okay, dan kita jadikan dalam bentuk serbuk. Kita ambil dia punya kalsium-kalsium dekat bahagian-bahagian cengkerang ni. Okay, kita ekstrak kalsium dia, kita jadikan serbuk. So serbuk tu lah yang kita rumuskan, okay, untuk nak bagi badan kita ni dapatkan kalsium. Okay. Okay, so macam yang saya cakap tadi, kita kan dalam kita punya Meltan ni kita ada kalsium ion aktif. Okay. So sama juga macam peranan kalsium ion aktif, Meltan N+ yang kita rumuskan ni, dia memang digunakan untuk nak neutralkan asid dan juga pH darah kita. Okay, so dia memang membantu kalau kita punya darah kita terlalu acidic ke, dia boleh neutralkan balik. Okay, dia boleh membantu untuk neutralkan. Dan juga yang paling penting untuk kita punya fungsi saraf lah, macam saya cakap tadi, kan memang kalsium ion ni penting untuk fungsi saraf. So dia boleh seimbangkan balik. Lepas tu dia juga boleh menggalakkan pengunduran serta pengecutan otot yang normal. Okay, apa maksudnya dekat situ? Sebenarnya, kan saya cakap tadi kita punya otak ni kontrol kita punya pergerakan, okay? So kita punya otot nak kecut ke, nak kendur ke, kita perlukan kalsium ion ni lah, okay? Dan juga dia juga membantu untuk meningkatkan peredaran darah. Okay, so itu kita punya fungsi Meltan N+. Untuk siapa yang tak familiar, untuk siapa yang tak biasa dengar Meltan N+, itulah pentingnya. Ataupun itulah fungsi dan keunikan Meltan N+ ni. Banyak fungsi dia boleh buat kat badan kita yang mungkin anda sendiri tak pernah cuba. Lepas ni boleh cuba, okay? Okay, so Meltan N+ ni dia punya cara makan dia lain sikit daripada suplemen lain. Kalau siapa yang tak pernah tengok, dia bukan telan macam tu je, tak.
Dia sebenarnya dia datang dalam bentuk kapsul, kalau boleh nampak dekat gambar ni. Okay, dia dalam bentuk kapsul. Kapsul tu, okay, cara nak makan dia senang je. Kita buka kapsul tu, okay, bila kita buka kapsul, kita belah dua, dia akan jadi serbuk. Serbuk tu kita tuang dalam air, okay, lepas tu kita bancuh dia. Kita ambil 2 kapsul. Kalau kita ambil 2 kapsul, boleh bancuh sehingga 1500 ml. 1500 ml tu yang air botol yang besar tu, okay. So, kiranya kita buka kapsul tu, kita campurkan dalam air botol yang besar tu, kita makan sepanjang hari. Dia bukan kena ambil dalam satu sekaligus, tak. Dia boleh makan sepanjang hari. So, bila kita minum sepanjang hari, kita punya larutan tu, kita secara tak langsung kita bekalkan bekalan kalsium yang secukupnya untuk badan kita dalam satu hari. Okay, faham dekat situ? Macam dekat sini kita nak hasilkan air tu, kita kena bancuh sendiri. Kita buka dalam satu tu, kita goncang dia, dan kita minum sepanjang hari. Jangan habiskan dalam satu masa pula. Kita habiskan mungkin sejam sekali ke kita minum pun boleh. Okay. Okay, kita minum sebelum dan selepas makan pun boleh. Dan juga pesakit yang masalah buah pinggang kita tak sarankan lah. Okay. Okay. So, macam yang saya cakap tadi, memang kita punya kalsium ion aktif ni penting untuk kita punya sistem saraf. Macam saya cakap tadi. So, salah satu fungsi sistem saraf kita, macam kita tahu tadi, sistem saraf ni dia fungsi untuk nak, untuk kita nak bergerak, untuk kita fikir, okay? Tapi sistem saraf ni ada lagi fungsi penting. Fungsi penting kita punya sistem saraf ni untuk nak detect deria rasa. So bila kita makan sesuatu, contohnya macam kita makan, kita makan buah apple contohnya. Bila kita makan buah apple, kita rasa benda tu manis. So sebab kenapa kita boleh rasa benda tu manis, sebenarnya itu adalah signal daripada otak kita. So bila kita gigit, automatically kita punya sel kita hantar info pergi ke otak yang apple ni rasa manis. Sebab tu kita boleh rasa. Sebab deria kita ni, kita punya deria ni dikawal oleh otak. Okay. So sebab itulah, ni saya nak share sikit lah. Dia macam tak ada dalam topik tapi saya nak share sikit. Kan untuk sesiapa yang pesakit COVID, COVID-19 kan. Salah satu sebab kenapa mereka tak boleh nak bau, mungkin pernah dengar, mereka tak boleh nak bau, tak boleh nak rasa sebab virus COVID tu dia attack dekat bahagian ni lah. Dekat bahagian kita punya sistem saraf ni, dekat bahagian ni. Sebab tu kita punya deria tu tak berfungsi, okay. Tapi tu cerita COVID lah, dia tak ada kaitan pun dengan produk. Saya just nak share je kenapa kita punya sistem saraf ni penting untuk kita punya deria rasa. Sebab dia memang dah attack dekat bahagian tu. Dekat bahagian kita punya sistem saraf. Okay. So deria rasa kita tu dia sebenarnya kita dapat daripada signal daripada kita punya otak. Okay. Mungkin ada yang tanya-tanya kenapa, apa rasa kita punya miota ni. Tapi sebelum tu, sebelum tu saya nak tekankan sebenarnya kalau tak ada kalsium ion aktif ni, kalau badan kita tak cukup kalsium ion aktif, kita tak boleh nak bau ataupun kita tak boleh nak, kita punya deria rasa tu tak boleh nak diaktifkan kalau tak cukup kalsium ion aktif. Okay, so boleh dapat dekat situ. Kalau tak cukup kalsium ion, memang kita punya otak tak boleh nak proses apa rasa dia. Apa rasa makanan tu kalau tak cukup kalsium lah. Okay, so apa rasa meltan untuk sesiapa yang belum pernah cuba? Okay, dia sangat-sangat unik tau. Salah satu benda ataupun salah satu ciri-ciri unik pasal meltan yang saya sendiri pun kagum adalah dia punya rasa. Lain orang, lain rasa. Okay, dia ada 6 jenis rasa. Itu yang paling special pasal meltan ni. Dia boleh hasilkan 6 jenis rasa. Rasa yang pertama adalah kalau anda minum, kalau macam anda dah buat larutan meltan, bila anda minum, anda rasa pahit. Rasa pahit tu maksudnya dia bagi signal dekat otak kita, itu sebenarnya adalah tanda-tanda kita ada masalah hati dan hempedu. Okay, so maksudnya dekat sini macam kenapa dia punya rasa tu pelik, ataupun kenapa rasa tu lain-lain. Lain orang lain rasa. Sebab kalsium ion ni kan diperlukan untuk kita punya deria. Sebab itulah rasa dia lain-lain. Sebab lain orang lain kita punya kesihatan badan. Okay. So kalau macam contohnya
kita bagi kita punya mak kita minum. Mak kita minum rasa pahit. Maksudnya rasa pahit tu kalau bila dia minum dia rasa pahit. Itu adalah petanda badan kita ada masalah hati dan juga kempedu. Kalau kita bagi abang kita cuba, dia makan-makan rasa hanyir pula. Rasa hanyir tu maksudnya itu petanda dia punya ginjal, okey, dan juga pundi kencing tu ada masalah. Itu signal-signal dia, okey. Sebab bila kita cuba ni, lain orang lain masalah kesihatan. So kalau saya cuba, saya rasa lain. Anda cuba, anda rasa lain. Sebab itu kita punya itu kita punya signal lah apa kita punya kesihatan, status kita. Kalau kelat tu maksudnya kita punya limpa, perut, usus bahagian bawah ni. Bahagian bawah ni ada masalah kalau rasa kelat. Kalau rasa masam, kalau anda minum tiba-tiba rasa masam, itu petanda maksudnya kita punya ada badan ada masalah jantung dan juga usus kecil. Okey. Dan kalau rasa loya ni macam rasa macam bila kita minum tu dia macam ada satu refleks, ada macam rasa macam nak loya kan. Itu petanda, okey, maksudnya petanda kita punya saraf otak dan juga badan kita ni lemah ataupun fatigue. Okey, tu bagi mereka yang kalau minum rasa loya lah. Okey, kena hati-hati kat situ. Sebab dia ada kaitan dengan kita punya saraf. Dan seterusnya ini yang paling best. Kalau macam anda pergi cuba kita punya Miautan ni, and then macam bila anda minum-minum, rasa manis. Rasa manis tu maksudnya anda bukan tak perlu risau tapi boleh lega sikit lah. Maksudnya badan kita sihat. Maksudnya kita punya badan ni tak ada masalah-masalah besar. So kalau anda cuba Miautan, balik ni kalau macam ada siapa ada stok Miautan kat rumah boleh pergi buka, boleh pergi rasa. So kita macam main teka-teka. Kalau macam anda rasa manis, itu maksudnya badan kita sihat lah. Dan kenapa kita perlu amalkan Miautan ni secara berterusan, sebab ada juga testimoni, okay, bila dia minum, masa mula-mula dia minum, dia rasa pahit, okay. Tapi bila dia amalkan Miautan ni lama-lama kelamaan, daripada pahit tu dia macam slowly dia jadi manis. Maksudnya apa dekat situ? Maksudnya badan dia dah slowly semakin baik lah, okay. Dia punya kesihatan badan dia semakin baik lah. Sebab tu dia mula-mula rasa pahit, dia macam kurang, last kali boleh jadi manis. Maksudnya badan dia dekat situ dah semakin, kesihatan dia semakin baik, okay. Okay, dan seterusnya, okay, so itu dekat Miautan, kita punya part Miautan kita dah cover. So menarik ke tidak? Sebab saya yakin mungkin kalau yang baru-baru dekat sini ke yang tak familiar dengan Miautan ni, dia sangat-sangat menarik. Okay, boleh pergi cuba. Dan seterusnya, okay, so kita dah cover bahagian Miautan. Sekarang ni kita nak tengok pula apa ada dekat kita punya Ginkgo. Okay, Ginkgo ni pun menarik juga, dia punya asal-usul dia. Okay, so saya nak ringkaskan asal-usul Ginkgo ni. Okay, Ginkgo ni dia antara pokok yang paling tua dekat dunia ni. Bukan dekat dunia, dekat bumi ni. Dekat bumi ni, Ginkgo ni antara pokok yang paling tua yang pernah wujud lah. Okay. So kalau macam anda semua nak tahu, Ginkgo ni Ginkgo ni dia sebenarnya adalah nama kumpulan dia. Nama kumpulan besar dia Ginkgo Faita. Okay, so di bawah Ginkgo Faita, dekat bawah Ginkgo Faita ni dia ada banyak spesies, okay. So salah satu spesies dia Ginkgo biloba lah, okay. Tapi masalahnya kumpulan Ginkgo Faita ni dia semakin lama hidup, dia semakin pupus, okay. Sebab dia kan dah muncul beratus-ratus juta tahun dahulu. So semakin lama, okay, semakin lama dia semakin pupus. Dia punya payung dia ni semakin lama semakin kecil. So bila dah beratus-ratus tahun dia hidup, last kali the only species yang hidup yang selamat adalah Ginkgo biloba. So salah satu spesies ni salah satu spesies Ginkgo ni nama dia Ginkgo biloba. Okay. So sebab Ginkgo ni dia ada banyak jenis, okay, tapi semakin lama semakin pupus. Tapi yang survive ataupun yang masih hidup sampai hari ni hanyalah spesies yang dinamakan Ginkgo biloba, okay. So Ginkgo biloba ni dia kalau macam masyarakat, bukan masyarakat, kalau macam zaman dulu, okay, kalau macam zaman masyarakat purba dulu, dia orang panggil Ginkgo biloba ni, nama pokok dia panggil maiden hair tree. Maiden hair ni dalam bahasa Melayu dia dinamakan pokok rambut gadis sunti.
Sebab kan masa zaman dulu kalau macam kita tengok balik macam zaman-zaman maharaja, dinasti-dinasti dekat China dulu, kan dia ada dayang-dayang dekat dia punya istana kan. So dayang-dayang ni mereka ibaratkan daun ginkgo biloba ni dia macam rambut gadis sunti. So nak cakap yang kalau macam boleh tengok kan dekat kanan ni kan dia macam rambut orang zaman dulu yang diorang ikat jadi bentuk kipas tu. So sebab tu dia namakan maiden hair tree ni ataupun pokok rambut gadis sunti sebab dia menyerupai rambut kalau ikat. So ginkgo ni juga, pokok ginkgo ni dia sebenarnya dia unik tau. Kalau macam siapa yang pernah tengok yang betul punya, dia unik dan dia berbeza daripada daun lain. Salah satu dia, kalau macam anda pernah tengok yang betul punya, dia punya urat ginkgo biloba ni, dia punya urat daun tu dia luas sampai ke hujung. Dia tak macam daun lain. Kan kalau macam daun lain yang kita pernah tengok, dia punya urat tu dekat tengah-tengah. Dia urat tu macam tulang belakang. Tapi untuk ginkgo biloba dia punya urat ni dia meluas sampai ke hujung. Itu yang uniknya. Dan juga pokok ginkgo ni salah satu rahsia dia boleh hidup sampai lama, sampai 2,500 tahun. Dia punya jangka hayat dia sampai 2,500 tahun. Salah satu sebab dia ada anti serangan serangga. So maksudnya dia memang lut ataupun dia memang kebal. Serangga memang tak boleh serang dia. Kalau serang pun dia tak akan mati. So itu keunikan ginkgo biloba. So kita dah belajar sikit lah dia punya sejarah dia. Untuk pokok ginkgo biloba ni, special tak special, salah satu sebab kenapa dia special, masa Perang Dunia Kedua, so ni macam cerita sejarah sikit lah. Kita macam, tadi kita dah cerita pasal sains, so sekarang ni kita nak belajar pasal sejarah sikit. So masa Perang Dunia Kedua, masa tu 1945, masa Perang Dunia Kedua jadi dekat Hiroshima dulu, kan ada bom, kan macam ada bom meletup dekat Hiroshima. Masa bom meletup dekat Hiroshima dulu, semua pokok, semua hidupan mati. Tapi dalam banyak-banyak hidupan tu, ada 6 batang ataupun ada 6 pokok ginkgo yang terselamat. Dan sampai sekarang pokok ginkgo tu boleh hidup, boleh tumbuh dengan subur. So boleh tengok gambar yang belah kiri ni. Gambar ni, itu pokok tu dia memang hidup sampai sekarang. Dia memang tumbuh subur, memang hijau sampai sekarang. Sebab tu kalau macam salah satu tadikan pelancong mereka kalau pergi Hiroshima, dia memang pergi tengok pokok ginkgo ni. Memang sampai ke hari ni dia selamat daripada bom tu. Benda lain semua mati, tapi ada 6 batang pokok ginkgo yang sampai sekarang dia hidup. So special tak special sebab tu lah. Dan juga memang masyarakat Cina dulu, memang sejak zaman purba dulu, zaman dinasti-dinasti dulu, mereka gunakan pokok ginkgo ni untuk tujuan perubatan. Dan kalau dekat Jerman pula, pokok ginkgo ni kebanyakannya diorang guna sebagai nak rawat Alzheimer. Alzheimer tu penyakit yang lupa, penyakit nyanyuk tu. So mereka memang gunakan dah lama lah pokok ginkgo ni. So special tak special, macam tu lah. Sebab dia memang hidup lama, dia memang pokok tua. So boleh tengok, so dekat kiri ni dia warna kuning sebab dia memang akan bertukar warna bila ikut musim. So ini dia punya rupa pokok tu memang sangat besar. Kalau nak tengok close up dia boleh tengok gambar yang kanan. So ini adalah rupa pokok ginkgo tu. So boleh tengok macam saya cakap tadi, dia punya urat tu sampai ke hujung. Lepas tu dia pula macam bentuk kipas. Kalau macam perasan kan macam kipas yang kita duk, kipas tangan tu, dia memang bentuk tu. So itulah special tak special. Dia namakan pokok fosil. Ada juga yang kata sebenarnya pokok ginkgo ni dia hidup daripada zaman dinosaur lagi. Boleh google lah kalau macam nak baca lebih lanjut sebab dia memang sejarah pokok ginkgo ni sangat-sangat menarik. Dan apa yang special sangat pasal pokok ginkgo ataupun pasal daun ginkgo ni? Yang pertama, ginkgo ni dia sangat-sangat bagus untuk masalah kognitif dan juga pembelajaran. So kognitif tu apa? So kognitif tu sebenarnya, dia adalah satu bila kita punya otak kita nak proses maklumat So kan macam kita kalau nak proses maklumat dan juga ilmu, kita proses dia melalui kita punya fikiran, kita punya deria, itu adalah
kognitif. Okey, itu dinamakan proses kognitif. Proses kognitif tu maksudnya proses kita nak dapatkan maklumat, kita nak proses maklumat. Bila kita tengok sesuatu, kita tengok sesuatu macam contohnya kalau kita ternampak ada harimau depan mata kita. Untuk kita punya otak kita proses harimau ni bahaya ke tidak, itu dinamakan kognitif. So Jinko ni dia memang orang guna untuk nak tingkatkan kita punya kognitif kita. Maksudnya untuk kita supply darah pergi ke bahagian otak kita, okey? Sebab memang fungsi Jinko ni dia nak menggalakkan peredaran darah. So bila lagi banyak darah kita mengalir ke bahagian otak, so lagi banyak oksigen boleh sampai ke bahagian otak, okey? So dia yang paling penting ni, dia Jinko ni dia boleh bantu peredaran darah untuk ke otak supaya kita jadi dia lagi senang fokus, okey? Sebab itulah macam kan kalau kita macam mengantuk dalam kelas ke apa kan, sebab tu macam kena suruh minum air. Minum air sebab apa? Sebab nak bekalkan oksigen pergi ke otak, okey? So untuk siapa yang belum tahu, kita punya otak ni, okey, nampak je kecil otak kita ni. Dia kalau untuk yang belum tahu, otak ni dia saiz 2 ni. Dua penumbuk ni, okey? So saiz 2 penumbuk ni dia melambangkan saiz otak kita. So lain orang lain saiz, okey? Macam otak ni sekarang ni, so ini saiz dia 1.5 kg saiz otak kita. Nampak macam kecil kan? Tapi sebenarnya otak kita ni perlukan 20% oksigen dalam badan kita. So betapa besarnya badan kita, otak kita saja perlukan 20% oksigen. Sebab itulah bila kita amalkan Jinko ni, sebenarnya Jinko ni dia boleh bantu nak boostkan lagi, nak menggalakkan lagi peredaran darah supaya lagi banyak darah boleh jalan pergi ke otak. So lagi banyak darah boleh jalan pergi ke otak, sebab itulah kita boleh jadi senang fokus, okey? Jadi senang fokus, jadi senang nak concentrate sebab dekat otak kita ada banyak oksigen. Itu dia punya kaitan dia. Okey? Dan juga seterusnya dia boleh, okey, macam yang saya cakap tadi, dia boleh guna untuk melancarkan peredaran darah. Okey, supaya dia boleh agihkan darah ni, dia bukan dekat otak aja boleh pergi. Bila kita amalkan Jinko ni dia boleh tolong untuk nak hantar darah-darah pergi ke bahagian lain, pergi ke bahagian kaki, tangan, semua dia boleh. Okey. Seterusnya, okey, Jinko biloba ni ataupun pokok daun Jinko ni dia boleh digunakan untuk kawal mood dan juga tingkah laku. Memang ada kajian, memang dah terbukti dia boleh tolong untuk masalah anxiety. Anxiety tu kalau macam selalu resah, selalu macam risau, okey, Jinko biloba pun boleh tolong untuk masalah ni. Dan seterusnya untuk orang yang ada masalah berdesing. So berdesing telinga ataupun orang panggil ringing in the ear, dalam bahasa Inggeris kan ada ringing ataupun ada desingan ni. Kadang-kadang desingan ni dia jadi sebab banyak. Contohnya kalau kita pergi macam lalu kedai yang buka radio kuat sangat kan, macam yang masuk dalam kita punya otak tu, itu pun boleh jadi desing juga. Tapi desing ni ada banyak faktor. Ada juga orang desing disebabkan faktor usia. Lagi tua lagi senang dapat desingan. So Jinko biloba ni dia memang boleh bantu untuk kurangkan desingan tu, okey. Dan akhir sekali ni yang menarik, dia boleh bantu untuk nak deliver darah, untuk nak hantar darah pergi ke bahagian mata, supaya mata kita ni, kita punya kesihatan mata kita boleh dipertingkatkan lah. Tapi jangan salah faham, dia Jinko ni dia bukan boleh nak tolong masalah rabun ke tidak, dia untuk nak kekalkan kesihatan mata. Okay, so kalau macam kita punya mata macam rasa penat-penat ke, dia memang boleh tolong untuk hantar oksigen pergi ke mata kita. Okay. Dan so Shom pun ada keluarkan produk Jinko, semua orang tahu memang famous. Tadi dekat komen pun ramai orang kata dia orang memang amalkan. Okay. So Jinko kita, kalau untuk sesiapa yang belum cuba, okay, dia salah satu fungsi macam saya cakap tadi, dia juga boleh lindung kita punya badan daripada radikal-radikal bebas, okay. So untuk siapa yang belum pernah cuba kita punya Jinko daripada Shom, boleh amalkan 2 tablet sehari selepas makan, okay. So kita sarankan untuk dewasa umur 18 tahun ke atas. Untuk siapa nak amalkan, boleh amalkan 2 tablet sehari, okay. Nak boost kita punya peredaran darah, nak bagi oksigen lagi banyak, okay. Okay, jadi setakat ni ada apa-apa soalan ke? Kalau ada apa-apa soalan boleh ajukan dekat bahagian komen, okay. So
kita pun kita dah cover 3 produk. Okay, setakat ni kita dah cover 3 produk. Kita dah cover garlic, kita dah cover menyautan. Tadi ginkgo. Dan okay, produk terakhir untuk malam ni yang kita nak belajar, yang sama-sama belajar, iaitu Urijack. Okay, so saya nak tanya, ada tak kaum lelaki dekat sini yang pernah try Urijack, yang nak kongsi kat komen pun boleh juga. Okay, kalau siapa yang suka makan Urijack, boleh kongsikan pengalaman makan Urijack kat komen. Okay, so Urijack, untuk siapa yang belum kenal, Urijack ni sebenarnya tongkat Ali lah. Dia nama lain bagi tongkat Ali. Tongkat Ali ni kita tahu memang sebut je tongkat Ali, benda pertama yang keluar adalah berkaitan dengan kesihatan lelaki. So tongkat Ali ni, okay, tongkat Ali ni dikenali sebagai ginseng Malaysia. Sebab kalau zaman-zaman dulu lah, kalau sebelum zaman moden, kalau pergi tanya Mak Saleh, memang tak kenal tongkat Ali ni. Sebab tongkat Ali ni, dia boleh dapat dekat hutan hujan tropika dekat negara kita, dekat Malaysia, dekat Indonesia dan juga dekat selatan Thailand. Okay, memang kita punya kawasan, kita punya Asia Tenggara je yang tumbuh dengan subur tongkat Ali ni. Sebab tu tongkat Ali ni dia terkenal di kalangan masyarakat kita. Okay. So tongkat Ali, macam saya cakap tadi, bila sebut tongkat Ali, automatically kita akan teringat berkenaan dengan kesihatan lelaki lah. Okay. So memang orang zaman dulu kita guna tongkat Ali untuk nak tingkatkan libido, tenaga dan juga hormon lelaki. Okay. So libido tu apa? Libido tu adalah kemahuan seks lah. Okay. So untuk bagi sesiapa yang belum tahu ataupun nak belajar pada malam ni, dia ada banyak sebab kenapa libido lelaki tu boleh berkurang. Okay, kenapa kemahuan seks, kemahuan nafsu tu boleh berkurang. Ada banyak sebab. Okay, so sebab yang pertama mestilah sebab testosteron tu berkurang. Okay, sebab testosteron tu berkurangan dan juga libido ni bila kita meningkat usia, okay, bila umur lelaki tu semakin meningkat, testosteron pun semakin berkurangan. Dia memang kita punya badan, kita punya ni lah, memang semula jadi, memang tak boleh buat apa-apa. Tapi ada juga yang awal-awal lagi, yang muda-muda lagi, testosteron dah terganggu. So bila testosteron dalam badan lelaki tu berkurang, dia boleh kurangkan kemahuan seks tu, okay, sebab testosteron tu berkurangan. Yang kedua, salah satu sebab kenapa libido lelaki boleh berkurang disebabkan banyak sangat makan ubat. Okay, kalau banyak sangat makan ubat ataupun banyak sangat makan painkiller, okay, paracetamol, painkiller tu pun boleh ganggu libido juga. Kalau sakit sikit makan paracetamol, sakit sikit makan painkiller, dia boleh ganggu libido lelaki juga. Dan juga libido lelaki tu boleh juga kurang bila lelaki ada depression. Kalau dia ada masalah depression, okay, kalau dia ada stres, boleh kurangkan libido, boleh kurangkan kemahuan seks tu. Dan juga bagi lelaki yang selalu sangat buat exercise yang berat-berat, okay, selalu sangat buat senaman yang berat. Dia senaman memang bagus untuk badan kita, jangan salah faham. Senaman ni bagus, tapi kalau terlalu berat, lebih daripada badan kita mampu, boleh juga menyebabkan kekurangan libido dan lagi teruk boleh juga menyebabkan tak subur, infertile, okay. So stres pun boleh jadi punca juga. Stres sebenarnya adalah punca utama dekat zaman moden ni. Memang kajian saintifik dah buktikan kebanyakan lelaki yang kurang libido, kurang dorongan seks ni disebabkan stres. Okay. Okay, so tadi kita dah tahu kenapa ataupun macam mana libido lelaki boleh berkurangan. Ada banyak sebab tadi kan, sebab testosteron. Okay. So sebab itulah orang zaman dulu dan juga sekarang pun ambil tongkat Ali untuk tingkatkan balik testosteron tu. Sebab testosteron lelaki dia boleh berkurangan atas banyak faktor. So bila makan tongkat Ali, dia boleh tingkatkan balik testosteron yang rendah. So bila testosteron tu rendah, okay, bila ambil tongkat Ali boleh boostkan lagi testosteron. Bila testosteron tu meningkat secara automatik, dia juga boleh tingkatkan kesuburan lelaki. Okay, so lelaki jadi lebih subur lah. Dan juga seterusnya memperbaiki mood. Okay, mungkin ada yang tertanya-tanya macam mana pula tongkat Ali boleh memperbaiki mood ni. Okay, so saya nak explain sikit dari sudut saintifik macam mana. Okay, macam saya cakap tadi, bila badan kita stres, okay, badan kita akan keluarkan hormon dinamakan kortisol, okay. So bila hormon kortisol tu meningkat, secara
secara automatik testosteron lelaki akan menurun. Okey, dalam badan kita memang selalu macam tu. Dalam badan manusia memang dia tak boleh semua benda tinggi. Kalau ada satu benda yang dominan, kalau ada satu hormon yang tinggi, hormon lain mesti akan ada pengaruh, akan ada impact lah. So bila badan lelaki, badan seseorang lelaki tu dia stres, terlalu banyak stres, dia punya hormon kortisol akan meningkat. Bila hormon kortisol meningkat, dia akan tolak hormon testosteron ni ke bawah. So hormon testosteron ni berkurangan. Sebab itulah stres banyak-banyak ni tak elok, okay? Sebab itulah bila ambil tongkat Ali ni dia boleh tingkatkan testosteron, okay? So bila testosteron tu dah tingkat, so secara automatik dia punya kortisol tu menurun lah, okay? So nampak tak kaitan dia? So testosteron meningkat, kortisol tu rendah, so mood tu pun jadi lebih elok, jadi lebih happy lah, okay? Tak mudah marah, tak mudah bad mood, okay? Sikit-sikit nak marah dah tak ada dah, okay? Sebab hormon tu dah meningkat. Dan juga meningkatkan prestasi atletik, semua orang tahulah, okay? Memang untuk energi dan membantu jisim otot, okay? Okay, kita punya produk kita, kita punya tongkat Ali kita, kalau dekat Shom kita namakan dia Urijet, okay? Urijet punya kapsul. Kenapa kita punya Urijet punya kapsul ni dia dia unik. Okay, kenapa dia unik berbanding dengan yang lain? Okay, kita punya Urijet ni dia memang boleh gunakan untuk nak tingkatkan kecergasan, tenaga, nak kurangkan letih. Kalau baca testimoni memang banyak sangat orang kata kalau macam balik kerja penat, tapi bila makan Urijet ni balik kerja tu walaupun penat tapi masih bertenaga, masih bersemangat. So kita punya Urijet ni juga dia dirumus khas dengan tongkat Ali, nama saintifik dia Uricoma longifolia Jack. Okay, nama Mak Saleh dia lah. Orang Melayu kita panggil tongkat Ali. Dan juga, okay, satu lagi untuk bagi sesiapa yang belum tahu, kita punya Urijet ni kita ada satu lagi ekstrak dinamakan Cistensius, okay? Dalam kita punya kapsul Urijet tu, dalam kita punya Urijet tu kita letak bukan setakat tongkat Ali, tapi kita juga letak satu lagi herba dinamakan Cistensius. Cistensius ni nama Cina Roll Chongron, okay? So Cistensius ni dia adalah ginseng padang pasir. So dia memang ada dekat bahagian padang pasir saja. So kita gabungkan, okay, ginseng padang pasir Cistensius ni dengan tongkat Ali. Kita gabungkan dalam satu kapsul. So jadilah Urijet, okay? Okay, so bagi yang nak cuba Urijet ataupun mungkin yang yang berminat nak try kita punya Urijet ni, macam mana nak ambil? Okay, kita makan 2 tablet sehari selepas makan. Okay, untuk siapa yang nak try boleh cuba pagi dan juga malam. Okay, so makan sehari 2 tablet, okay, lepas makan pagi dan juga malam. Okay, so kita memang galakkan untuk para lelaki lah, okay, untuk try tongkat Ali Urijet ni. Kalau untuk wanita, boleh ke ambil? Wanita ambil lah suplemen yang lagi sesuai, lagi ambil Maharani ke, okay. Okay, jadi saya pun dah cakap berapa lama dah saya cakap dah sejam setengah dah. Dah sejam lebih dah saya cakap. Dan so saya yakin kita pun dah cover semua bahagian-bahagian kita punya Nourish tadi. Alhamdulillah. Dan sekarang ni, okay, kita sesi kita yang terakhir iaitu sesi perkongsian bersama para CDM kita yang cukup hebat pada hari ini. Okay, so tetamu jemputan kita malam ni iaitu CDM Siti Khatijah. Okay, beliau ada bersama-sama dengan kita malam ni nak kongsikan apa pengalaman beliau sendiri, sebab saya yakin anda semua pun nak dengar kan pengalaman daripada orang yang cuba, orang yang dah tahu keberkesanan galik kita. So, untuk sesi malam ni, kita ada CDM Siti Khatijah yang akan bersama-sama dengan kita untuk share pengalaman beliau makan galik dan juga mungkin beliau nak share apa tips-tips kalau nak lariskan, nak mantapkan jualan galik ni, beliau akan kongsikan dengan kita. So, saya nak tanya, CDM Siti Khatijah ada dengan kita ke malam ni? Kalau ada, kita nak minta unmute. So, ya, CDM Siti Khatijah ada ke? Ya, ada. Oh, ada. Okay, Assalamualaikum CDM. Assalam. Okay, CDM. So, saya yakin ramai partisipan kita hari ni CDM nak dengarkan pengalaman CDM sendiri bila konsum galik dan juga mungkin CDM nak kongsikan tips-tips nak jual galik ni pun. So, CDM dah ready ke?
Okay, dah. Okay, thank Okay, you. so saya nak jemput CDM. Okay, thank you Adriana. Okay, Assalamualaikum. Hai, selamat malam semua kepada usahawan Sahaja Ayo. Apa khabar semua kan? Boleh komen tak kat bawah? Dengar tak? Clear tak suara Siti? Galik ni Kak Siti dah amalkan sejak 2 tahun yang lalu. Kenapa? Sebab Kak Siti ada 2 masalah. Yang sebelum ni itu gastrik dan kolesterol yang tinggi. So Kak Siti mengamalkan galik. Tak tahu pula galik ni boleh bantu di musim pandemik COVID-19. Macam mana Kak Siti konsisten mengambil galik pagi dan malam sebelum makan, sebelum tidur. 2 biji nak cakapnya dia boleh bantu tingkatkan imuniti badan, pertahanan dalam badan Kak Siti. Nak cakapnya walaupun kita kontak dengan pesakit orang kata positif COVID, tapi orang kata antibody dalam badan kita ni kuat, boleh lawan orang kata kuman ataupun bakteria yang ada dalam bakteria COVID itu. Macam mana dia bertindak balas. Nak cakapnya bestnya produk ni orang kata betul-betul membantu tambah-tambah orang kata musim pandemik COVID-19 ni kan. Orang kata sebab itulah Kak Siti cakap Syam ni bukan sahaja dia mengeluarkan produk yang orang kata sentiasa upgrade produk, tapi dia mengikut keperluan semasa masyarakat. Ialah sebab sekarang semua orang perlu meningkatkan pertahanan badan untuk lawan kuman tu. Betul tak? Jadi sebab itulah kalau betul CDM. Dan juga mungkin CDM kalau macam CDM nak kongsikan macam tadi kan kita dengar CDM memang dari sudut dari segi kita punya imunisasi badan kan, macam mana galik tu dah bantu CDM, ataupun mungkin sebab saya rasa ramai sekarang ni CDM yang tengah nak tertanya-tanya selain daripada dia bantu CDM dengan sistem imun badan, ada tak kesan lain yang macam contohnya macam CDM cakap tadi untuk gastrik ke? Kalau macam CDM nak kongsi dari sudut lain. Okey. Sebab Kak Siti dah amalkan 2 tahun galik ni, sebab Kak Siti mengalami masalah gastrik dengan kolesterol yang mana paras kolesterol Kak Siti belum mengamalkan galik ni 6.5. Kalau orang kata 6.5 ni adalah satu paras yang agak tinggi kan, maksudnya paras kolesterol 6.5. Dan alhamdulillah Kak Siti konsisten mengambil galik selama 3 bulan sahaja. Kak Siti cek balik darah untuk paras kolesterol turun kepada 3.8. Maksudnya alhamdulillah memang dia sangat-sangat membantu. Orang kata paras kolesterol ni mungkin dia boleh diturunkan dengan cara orang kata senaman. Betul tak? Kadang-kadang kita ni tak sempat nak senaman. Betul tak? Tapi sebenarnya mengambil galik ni boleh orang kata membantu 2 masalah Kak Siti. Itu orang kata kolesterol dan gastrik. Kak Siti mengalami masalah gastrik yang sangat teruk sehingga kan dia angin ni dia pergi kepada tulang belakang, menyebabkan Kak Siti rasa macam kena serangan jantung, heart attack. Sebabnya sampai orang kata jantung ni berdegup laju, sakit yang teramat, pergi ke hospital sampai buat orang kata pemeriksaan jantung, itu ECG lah kan. Sebab tengok rupanya Kak Siti mengalami gastrik. Pada masa itulah Kak Siti dapat kesan Kak Siti mengalami gastrik dan alhamdulillah Kak Siti amalkan galik. Orang kata kalau lambat makan sikit pun tak ada masalah. Kan kalau orang kata kalau gastrik ni tak boleh makan, tak boleh makan banyak sikit pun tak boleh. Maksudnya dia kena ikut peraturan makan yang betul. Barulah kita orang kata untuk merawat gastrik. Jadi Kak Siti lepas pada mengamalkan galik memang sekarang ni orang kata masalah gastrik dah tak ada. Maksudnya Kak Siti amalkan galik pagi sebelum makan 2 biji galik bersama dengan mi cafe, dan sebelum tidur malam Kak Siti makan 2 biji. Maksudnya alhamdulillah orang kata galik ni bukan sahaja membantu kan kita untuk gastrik dan kolesterol, tapi orang kata dia boleh menyelamatkan nyawa kan. Orang kata betul. Sebab kita macam betul. So kiranya macam dari sudut CDM kita tahu macam dia membantu untuk masalah untuk tingkatkan imunisasi, gastrik dan juga kolesterol, dan mungkin juga
sekarang ni memang dekat komen sekarang memang tengah rancak CDM, memang semua orang teruja dengan kesan yang CDM dapat ataupun cara yang CDM amalkan memang betul-betul berkesan. Dan dari segi jualan pula, apa yang CDM boleh kongsikan? Macam mana orang nak lariskan macam CDM, nak mantapkan jualan macam CDM ni? Boleh CDM kongsikan? Okey. Macam mana kan kita nak buat duit dengan Galik ni? Macam mana kita nak lariskan jualan Galik ni? Yang pertama, memang kita kena cuba dulu. Kita kena makan dulu. Kita kena amalkan dulu. Bila kita dah rasa sendiri apa kesan dia, apa kelebihan yang kita dapat, baru boleh sharing dengan orang lain. Sebab tu Kak Izi kata teknik jualan ni bukan orang kata hard selling. Hard selling ni seolah-olah kita nak paksa orang. Maksudnya kita paksa orang beli. Kita tak boleh macam ni. Okey, saya jual Galik. Belilah dengan saya, murah je. Dia ada kelebihan macam ni. Okey, orang lagi takut dan orang akan lari. Maksudnya customer akan senyap ataupun lari. Ada yang block. Kan? Nak cakapnya macam mana kita nak tarik orang. Biar orang nampak kita bukan nak menjual. Tapi nampak macam kita ni nak bantu dia. Nak sharing dengan dia. Macam mana dengan caranya? Jadi Kak Siti gunakan teknik soft selling. Soft selling ni macam mana? Kak Siti share je apa yang Kak Siti rasa. Sebab tu kena cuba dulu. Kak Siti share je pengalaman Kak Siti pada kawan-kawan, pada family, mara, apa yang Kak Siti dah alami. Contohnya mengalami gastrik dan orang kata kolesterol kan. Jadi Kak Siti hanya sharing macam mana Kak Siti boleh hilangkan gastrik tu dengan hanya mengamalkan Galik dan juga paras kolesterol tu boleh turun dengan hanya mengamalkan Galik, dan Kak Siti tunjuk result macam mana sebelum. Maksudnya dekat sini CDM share testimoni sendiri, so dari situ memang boleh tahu kesan, so orang pun lebih yakin dengan kita, betul? Betul. Dan secara tak langsung, maksudnya secara tak langsung orang terus nak. Maksudnya kita tak offer pun nak beli ke, tak ada, terus dia orang kata marilah satu, orang ni satu, orang ni satu. Maksudnya orang kata sekarang ni dah ada regular customer yang orang kata order. Maksudnya kita dah tak perlu penat dah nak pergi cari customer baru. Setiap bulan memang betul. Customer, maksudnya orang kata regular customer dan macam mana tak nak bagi customer kita tu lari pada orang lain kan. Kita kena ikat macam mana nak ikat customer tu. Kita ahlikan dia. Bila dia ahli, maksudnya bila dia dah daftar ahli, automatiknya dia sendiri akan pergi beli Galik tu. Betul tak? Ataupun di order kita yang tolong maksudnya macam itulah untuk kita elakkan daripada customer kita lari, diambil orang betul tak, kita lambat seminit, orang lain cepat sesaat. Jadi jangan biarkan customer kita tu diambil orang, ahlikan dia kan, maksudnya alhamdulillah. So ramai sebenarnya orang setuju dengan tip-tip CDM ni. So kalau macam tu, saya yakin memang semua orang, kalau CDM baca dekat komen sekarang, semua orang setuju. Memang betul kena buat cara tu. So secara soft selling lah orang panggil. Okay, so thank you so much CDM untuk perkongsian dari segi sudut pengalaman sendiri dan juga strategi CDM sendiri. Semoga bermanfaat untuk semua partisipan pada malam ni. So thank you so much CDM sebab bersama-sama dengan kita. Okay, Assalamualaikum semua. Bye. Waalaikumsalam. Okay, alhamdulillah. So kita dah dengar testimoni ataupun sharing daripada CDM kita sendiri. Memang powerful. Cara beliau insyaAllah berkesan. Dan sekarang ni, so kalau tadi CDM Siti Khatijah beliau dah share betapa hebatnya Galik boleh bantu masalah ataupun boleh membantu kesihatan beliau sendiri. Dan sekarang ni kita nak beralih kepada kita punya produk kedua. Okay, so kita pun tahu produk ni memang kita dah belajar dengan lebih lanjut tadi. Dan sekarang ni untuk sesiapa yang nak tahu dengan lebih lanjut macam mana Miautan ni boleh bantu dari segi masalah ke apa ke, boleh kita ada tetamu seterusnya, CDM seterusnya, iaitu kita ada CDM Syamsul Arifin untuk berkongsi dengan kita mengenai kehebatan ataupun pengalaman beliau sendiri consume Miautan N+. So saya nak tanya CDM Syamsul Arifin ada ke dalam ni sekarang? Kalau ada, nak minta tolong unmute supaya boleh dengar suara, nak dengar perkongsian daripada CDM. CDM ada ke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, so kalau CDM boleh kuatkan lagi tak volume sebab saya rasa macam tak clear. So Waalaikumsalam. Okey, dengar tak?
Oh ya, yeah, okay. So saya rasa semua dah dengar kan suara CDM. So kalau semua dah dengar, saya nak minta dekat, okay dengar okay. Jadi minta, so kita nak jemput CDM untuk berkongsi dengan kita semua apa kehebatan Miautan daripada sudut CDM sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua. Okey, saya tak nak meleweh perkara-perkara lain yang semua kat sini. Saya nak sharekan macam mana tentang perkongsian saya tentang Miautan. Okey, saya kenal Miautan ni pada tahun 2016. Start kenal produk Miautan lah. Saya kenal Miautan dulu, baru kenal JTX. Okey. So, masa cerita pasal Miautan ni, upline saya iaitu CDM top 3 saya tu, Nazrul ataupun dikenali sebagai Roy, datang kat saya, jumpa saya, dia pernah ceritakan tentang yang tadi Adriana ada sharekan tentang rasa tu. Kelat, hanyir, pahit, apa semua kan. So, Nazrul dia bagi sikit penerangan pada saya, dia bancurkan air tu dalam 1.5 liter air, dia bancurkan dan dia bagi saya rasa. So, bila saya rasa tu saya rahsiakan lah kan. Rasa yang saya rasa tu memang agak-agak memang saya tak boleh terima tekak lah. So, Nazrul ada bagikan saya beberapa penerangan yang dia katakan yang saya ni ada masalah batu karam. Masa tu saya tak macam ya tidak ni kan. Tapi saya tak konsisten, saya tak nak minum sebab rasa dia tu memang saya tak suka. Okey, saya tak minum. Selepas 3 bulan, hampir 3 bulan, saya mengalami masalah susah nak kencing, sakit pinggang, sakit tulang belakang, kaki tangan saya kebas. Sebiji macam mana yang upline saya Roy itu ceritakan. Jadi kat situ selang 3 bulan, 4 bulan macam tu, saya disahkan mengidap penyakit, saya dapat penyakit ni lah, batu karam. 2 tempat, salah satunya di buah pinggang saya, betul-betul tempat saluran air kencing tu dekat buah pinggang lebih kurang 0.5 mm macam tu lah. Setengah cm lah, agak besar. Dan satu lagi dekat bahagian pundi kencing saya. Jadi masa tu saya dah mula teringat lah, Roy ada cerita kena batu karam kan. Kita dah mula lah jadi geram-geram kan. So dari masa tu saya buat rawatan dekat Melaka. Doktor bagi injection pada saya sebab saya dah tahap kencing saya tu dah keluar darah. Dah tak boleh nak lepas. Dan akibat dari situ saya punya buah pinggang ni dah jadi macam jantung tau. Dia dah bergerak-gerak. Dia dah rasa dap macam tu lah. Dengar tak? Clear tak? Ke tak clear? Okey clear Okey. Jadi selepas saya buat rawatan kat Melaka, saya dapat injection. Hari tu juga saya terus ditransfer ke Kuala Lumpur untuk membuat operation laser lah. Dekat Melaka. Saya dengar clear, cuma dia macam ada sangkut-sangkut sikit CDM kadang-kadang. So, mungkin dekat dengan laptop pun. Okay, dengar Saya nak orang kalau boleh semua orang dengar ni cerita ni, kisah benar ni. Tak tipu-tipu. Okey, dah clear Adriana? Saya sekarang dah okey, elok pada tadi. Okey, siapa? Yang lain dekat komen dalam kata clear saya teruskan. Jadi masa tu saya ditransfer ke hospital Kuala Lumpur Had Mizan. Jadi masa tu saya contact Roy. Saya cakap dengan dia saya kena batu karam. Dia kata apa? Yes, I coming dia. Dia datang, dia bawa saya 1 botol air mineral Miautan tu. Dia datang sekali dengan kapsul Miautan ni lah. Ini packaging baru. Saya packaging lama lagi, warna coklat-coklat macam tu lebih kurang. Jadi masa tu dia datang, dia bancur. Saya tengok air tu, saya dah geleng kepala, cakap sudah. Sebab memang tak boleh nak terima masa tu. Tapi dia kata tolong, dia kata kalau nak sihat, kalau nak baik, kau habiskan air ni 1 malam ni juga. So saya pegang cakap dia, saya yakin kita nak sihat. Kalau kita sendiri menolak, kita sendiri tak tahu, kita jangan menolak, memang kita takkan dapat keajaiban tu lah. So saya yakin, saya cakap tak apalah, yang bagi tahu ni pun kawan baik saya, jadi saya pun terima dan saya cuba habiskan 1 botol. Tapi sebenarnya 1 botol tu tak habis. Saya minum separuh, saya berjaya separuh je. Lepas dia balik, saya dengan bangganya buang air tu. Sebab saya tak mampu habiskan. Tapi apa yang berlaku pada malam tu, saya tak senang duduk, saya kerap-kerap ke bilik air. Pergi keluar masuk bilik air, tak berhentilah senang cerita kejap. Tapi saya semacam, asal senang nak buang air kencing asal senang. Saya rasa dia pelik. Kenapa senang nak buang air kencing? Saya tak perasan benda tu keluar.
batu tu pun tak ada keluar, dia jadi pecah, berkecai lah saya rasa. So besok pagi tu sebelum saya masuk operation, doktor panggil saya untuk buat scanning lagi sekali. Masuk macam terowong tu lah, saya pun tak faham benda apa tu. So dia buat scanning tu, dia orang bagi tahu just saya punya saraf selalu kenting saja yang dah bengkak. Untuk batu karang tu dia kata tak ada. So doktor pun tanyalah, you makan apa? You makan apa? Saya cakap saya tak makan apa, saya jangan minum air je. Sebab saya tak berani yang saya ambil ubat luar kan. So lepas itu saya cakap, wah ini memang magic water lah. Saya cakap satu magic water. Lepas tu saya cakap dengan Roy, saya bagi tahu tentang feedback dekat sini dan dia pun menerangkan saya kalau kita dah dapat satu kebaikan dan manfaat, cuba sebarkan pada orang lain. Dan saya pun rasa okey lah. Tapi lepas tu, biasalah bawang-bawang tu kan kuat. Oh, orang ni kena batu karang, orang ni batu karang. Jadi orang ramai tahu yang saya kena batu karang. Jadi bila orang yang kena batu karang, dia jadi automatik saya jadi pak dukun lah. Macam mana kau sihat? Saya pun biasalah, jampi-jampi speed kurang, saya bancur, saya bagi dia minum. So alhamdulillah yang ramai yang kena bahagian ulu hati ke, bahagian buah pinggang ke. Ulu hati, kalau dia kena bahagian ulu hati tu memang nak kena banyak sikit. Dia tak boleh dalam masa sehari sebab dia agak susah nak keluar. So dalam masa seminggu ataupun lebih. Sebab yang saya punya kawan tu dia kena bahagian, dia selalu pedih ulu hati lah. So cek batu karang tu ada dekat ulu hati lah. So start hari tu saya pun dah diajar sharingkan pasal benda ni dan benda ni memang sampai sekarang saya masih amalkan. Myaotan ni memang sangat baik. Siapa yang belum pernah mencuba, saya yakin dalam JT Army semua memang dah kena tester dah. Korang memang tak boleh nak lari. Itu syarat wajib, air jampi kan. Jadi untuk yang lain yang belum pernah cuba tu, cuba ambil grab. Yang penting jangan korang telan 2 biji sekali ghost. Cara tu ikut cara formula. Kalau tak tahu kita boleh rujuk balik cara dia bagaimana, mungkin JN atau Diana boleh bagi penerangan benda tu. Mesti dibancur dengan air dan ingat jangan dibancur dengan air panas. Okey? Nanti dia punya zat dia akan hilang. Itu sajalah saya rasa perkongsian saya tentang Myaotan. Jangan berhenti sebab apa, kita ambil satu benda yang paling perumpamaan yang paling mudah. Kita makan sate, kita makan burger, kita makan macam-macam daripada kecil sampailah kalau kata umur 30 tahun, 40 tahun, kita macam-macam kita makan. Kadang-kadang kita makan asam pedas ke, kita makan nasi lemak ke, tangan kita berminyak, betul? Betul. So, bila kita berminyak, pergi sini basuh tangan So bila kita basuh tangan tu still minyak tu ada kat tangan. So kita ambil apa? Kita akan ambil sabun. So kita ambil sabun. Okey, dengan bangganya tangan kita dah bersih dari minyak. Habis yang masuk dalam perut kita ni kita nak bersihkan macam mana? Ambil sabun juga. Betul. So adalah detox yang terbaik Myaotan sebab Myaotan ni dikategorikan dalam raja segala herba. Dia ada semua, detox ada, neutral ada, immunity pun ada. Okey, dia boleh bagi clear sangat baik. Dan pastikan tak boleh kita terus bagi minum, tak boleh terus jual. Apa-apa kita kena tester dulu. Dan jangan jual pada orang yang minum rasa dia masam. Dan orang yang, ini pesanan Sifu kita, jadi kita kena jaga baik-baiklah amanah ni, yang mana kata untuk orang yang rasa masam tak digalakkan kita jual. Sebab apa? Orang yang rasa masam ni untuk orang yang ada buah pinggang yang kritikal dan sakit jantung, kita tak boleh suggestkan. Betul. Kita dah rosak, kita suggestkan yang barang ni tak. Jadi jahanam orang salahkan kita. Betul. So terima kasih sangat-sangat CDM. So saya kalau CDM boleh tengok chatbox sekarang ni, semua orang cakap padu, semua orang sangat-sangat wow dengan testimoni daripada CDM sendiri. So thank you so much sebab sama-sama dengan kita malam ni. Satu perkongsian yang memang orang kata dari hatilah sebab perkongsian tu pengalaman daripada CDM sendiri. Dan juga bagi sesiapa yang nak tahu sebenarnya macam yang CDM kongsikan tadi, dia memang Myaotan ni kita salah satu benda sebab dia ada kalsium ion tu, dia untuk nak neutralkan balik kita punya pH darah. Sebab itulah Myaotan ni dia boleh membantu dari sudut yang macam CDM cakap sebab dia digunakan untuk nak neutralkan balik asid dalam kita punya darah. Sebab bila darah kita terlalu acidic, kita nak seimbangkan balik, kita ambil Myaotan. So disebabkan tu jugalah CDM dari segi pengalaman CDM sendiri boleh membantu sebab dia rawat dari sudut tu. Okay, so sekarang semua dah faham ya. Okay, so seterusnya so tengah rancak kita punya komen sekarang ni dan kita ada lagi 2 CDM yang akan bersama-sama dengan kita. Okay,
Seterusnya, CDM seterusnya. So kita dah cakap pasal Galik, kita dah cakap pasal Miao Tan. Sekarang ni, okay, kita ada satu CDM. CDM yang saya yakin ramai kenal beliau. Beliau nak kongsikan dengan kita pengalaman beliau sendiri. Malam ni memang rata-rata semua pengalaman sendiri. Sebab tu orang kata malam ni testimoni dari hati sebab pengalaman kita sendiri. So saya nak jemput CDM Elisa Linda. Ada dekat sini ke? Assalamualaikum. Assalamualaikum CDM. Kalau ada kita nak minta unmute semua nak. Okey, waalaikumsalam. CDM dah ready ke untuk bagi CDM punya perkongsian? Okey, ready sudah Adriana. Thank you very much malam ni sebab invite saya. Saya pun macam yang pelik juga kan. Sebenarnya ramai lagi yang boleh sharing pada malam ni, tapi mungkin ini adalah peluang saya untuk sharing saya punya testimoni sendiri, dan mungkin masalah saya ni boleh bantu orang lain juga yang sama masalah macam saya juga. So malam ni saya wakil daripada projek XTG lah. Okay. So nanti boleh komen bawah kalau ada permasalahan nanti ke apa, boleh komen dekat chat lah. Jadi saya ada orang tolong bantu anda punya masalah. Okay. Okay, yang saya tahu ginkgo ni sebenarnya ada suplemen untuk meningkatkan daya ingatan atau memori kan, dan meningkatkan peredaran darah. Rupanya sebenarnya banyak lagi kelebihan yang ada pada ginkgo ni setelah saya konsum ginkgo ni sendiri. Masa ginkgo ni lahir dulu di HIO tahun 2018 kan, sebenarnya saya tak berapa teruja sangat sebab macam tidak ada keperluan untuk saya. Selepas saya ada masalah tu saya konsum, baru saya tahu rupanya ginkgo ni masalah tu boleh selesai dalam saya punya masalah yang saya ada lah macam tu. Okay, saya ni sebenarnya ada migraine yang sangat teruk tau. Migraine dan rabun silau. Rabun silau ni baru sahaja saya dapat selepas saya berapa tahun buat bisnes online ni kan, selalu hadap telefon kan. Kadang-kadang ada laptop sekali. Lepas tu memang migraine ni memang daripada sekolah lagi saya memang dapat migraine yang sangat teruk ni. Bila migraine yang sangat teruk ni, kita tahu kalau dia menyerang dengan kita, dia tidak kirakan masa. Maksudnya malam hari ke, siang ke, waktu pagi ke, dia memang akan datang secara tiba-tiba lah. Dan cara solusi saya untuk bagi saya punya tenang balik saya punya migraine tu, saya kena muntah. Saya kena muntah lah, keluarkan apa je yang ada dalam perut saya ni, macam gitulah kan. Tapi kalau kita nak muntah secara terpaksa tu memang sakit. Jadi tapi mau tidak mau itulah salah satu dia punya cara. Jadi lepas tu bila saya pergi doktor, kalau saya kata saya migraine, nanti mesti dia bagi saya obat Panadol. Panadol ni sebenarnya bukan bagus juga kan kalau kita makan, amalkan setiap macam kalau kita sakit kepala kita makan Panadol. Macam gitu kan. Sebab dia akan efek pada kita punya buah pinggang juga. Sedangkan saya ni memang mengalami migraine yang sangat teruk ni daripada bangku sekolah lagi. Kan. Jadinya satu hari tu saya ternampak testimoni banyak dari ni, banyak testimoni mengenai ginkgo ni daripada 2018 sampai 2019. 2020 tu baru saya rasa macam bagus aku nak cubalah ginkgo ni. Sebabnya banyak testimoni pasal mata sebenarnya. Bila orang makan ginkgo ni, dia kata masalah mata diorang makin elok. Ada yang rabun sampai 4 darjah, berabun 400 degree gitu kan. Sedangkan saya ni rabun silau baru 100 lebih sahaja. Dia kata bila dia makan ginkgo tu dia punya penglihatan tu makin okey. Dia cakap macam tu. Betul lah kata Adriana tadi sebab ginkgo ni dia mengeluarkan oksigen kan. Mungkin dia akan memperbaiki kita punya saraf mata macam gitu. So masa saya try tu, saya tak terfikir pun sebenarnya saya try tu untuk saya punya migraine. Sebenarnya saya try tu untuk saya punya mata juga. Sebab kalau mungkin kalau saya makan ginkgo ni, dia akan memperbaiki saya punya rabun silau tu lah. Sebab saya tidak boleh, kalau rabun silau ni dia tidak boleh memandu tengah malam. Dia kena ada orang yang memandu lah sebab nanti tak nampak cahaya kan. Jadi lepas tu
saya pun makan lagi ginkgo ni untuk rabun saya tu. Oh rupanya dalam masa yang sama saya makan, yang saya perhatikan selepas 1 minggu saya makan tu, selalunya kalau migraine saya datang ni sebulan paling kerap 3 kali ke 4 kali. Selalunya kalau saya bangun tidur tergesa-gesa kan, dia terus macam yang stuck tu, terus tak boleh buat kerja satu hari. Saya kena baring lah, baring. Lepas tu saya kena pakai spek mata saya tu masa saya baring juga. Saya tak nak macam gitu kan, sebabnya bila kita rasa sakit tu, kita memang tak boleh buat kerja satu hari. Dan merugi masa kan macam tu. Jadi saya pun bila saya makan ginkgo ni dalam period yang 1 minggu tu, saya rasa baguslah, sebabnya bila saya makan perasaan saya itu macam tidak berdebar-debar lagi, ataupun ada perasaan yang macam perasaan takut macam tu, ataupun perasaan yang kalau bangun tergesa-gesa pun tak apa-apa sudah. Kalau sebelum ni memang tak boleh dia kena slow, kalau bangun tu tak boleh nak terus bangun mengejut begitu kan. Dia kena bangun slow gitu. Lepas tu kan bila saya perasan, satunya dia memang sebagai solusi untuk menenang lah, untuk bagi kita tak payah stres gitu. Betul. Kalau ginkgo ni kan. Jadi kalau tengah malam pun kita susah nak tidur, kita makan je ginkgo 2 biji. Kalau saya pula, kalau migraine tu yang menyerang teruk sangat, saya makan 4 biji. 4 biji saya makan. Jadi bila saya makan tu, lepas 1 jam ke 2 jam tu dia berhenti. Tapi kalau saya makan Panadol, nanti migraine tu akan datang balik lagi. Mungkin dia menyerang malam ke petang macam tu dia datang balik. Tapi ginkgo ni tidak. Itulah saya suka ginkgo ni sampai sekarang. Dari start 2020 saya amalkan setiap hari, sampai sekarang saya memang tak miss makan ginkgo. Hari-hari mesti makan ginkgo. Kalau terlepas 1 hari tu saya rasa macam macam ada sesuatu yang saya tak makan hari tu. Macam gitu. Dia memang makan hari-hari. Tak cukup lah, tak puas. Tak cukup, tak puas. Sebab CDM dah biasa amalkan setiap hari. So bila dah nampak kesan tu, dia lagi semangat nak makan. Sebab kita tahu memang dia memang betul-betul berkesan untuk kita. So dari situ saya yakin orang lagi nak follow apa yang CDM buat. Orang macam nak beli apa yang CDM amalkan kan dari situ. Ya, jadi kan ada satu lagi testimoni kan daripada kawan-kawan saya yang dorang cerita lah kan, rupanya kalau kita ada penyakit anxiety ataupun vertigo, boleh makan ginkgo ni untuk bagi tenang. Betul. Supaya dada tidak berdebar-debar, ataupun kita kita fikir macam dalam ketakutan kan. Tapi bila kita makan ginkgo ni, dia akan bagi kita rasa macam bertenang lah, ubat penenang macam gitu. Daripada kita makan ubat yang memanglah kita kena makan ubat yang hospital bagi kan. Tapi hospital bagi ni dia akan ada dos-dos dia. Makin kerap kita makan, makin tinggi dia punya dos. Betul. Jadi itu kita kena cegah sedikit lah supaya cari suplemen yang boleh ngam dengan kita. Kalau saya memang ngam ginkgo lah bagi saya. Gitu. Alhamdulillah. So masa tu kita pun dah dengar perkongsian daripada CDM. Elisa memang cukup-cukup hebat perkongsian. Kalau CDM boleh tengok sekarang semua orang cakap nak try lah, nak cubalah ginkgo ni, sebab saya yakin semua orang rasa wow dengan perkongsian CDM. So thank you so much CDM sebab sudi bersama kita malam ni. Thank you semua. Thank you CDM. Okay, so macam mana semua orang lebih yakin kan untuk cuba lagi banyak produk-produk Nourish ni, sebab produk Nourish ni dia memang cover keseluruhan badan. Luar dalam semua memang produk kita, produk Syom ni dah cover. Macam CDM Elisa, beliau dapat daripada sudut ni lah, dari segi migraine, sebab memang ginkgo ni boleh tolong untuk peredaran darah. Okay, jadi so kita pun dah dengar perkongsian daripada 3 CDM hebat kita, dan kita ada seorang lagi CDM yang penghujung kita punya program pada malam ni. Okay, apa lagi satu produk yang belum dikongsi? So saya yakin semua orang dah tahu, iaitu Urijack. So kita dah dengar semua perkongsian tadi untuk produk-produk kita, dan sekarang produk terakhir kita ada seorang lagi CDM jemputan kita yang nak berkongsi pengalaman beliau sendiri dari sudut apa yang beliau dah rasa bila consume Urijack. Okay, jadi saya nak jemput CDM Muhammad Roshdi ada dengan kita ke malam ni? Kalau ada, kita nak minta ada. Mana? Ya, saya. Ada. Okay, Assalamualaikum CDM. CDM dah ready ke untuk share dengan semua partisipan malam ni?
Salam, alhamdulillah dah. InsyaAllah. Okey, saya nak jemput CDM. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Muhammad Rusdi Menday. Jadi diminta tadi share untuk urine jet. Jadi urine jet ni sebenarnya memang saya dah amalkan lama. Jadi dah masuk BFIT. Tapi waktu sebelum ada BFIT dulu, saya memang fokus dekat urine jet lah. Jadi macam saya kerja askar. Jadi kerja kita orang ni agak lasak sikit lah. Jadi banyak pakai tenaga. Kadang-kadang kita kerja pun masa tu pun tak menentu. Jadi bila kata dah amal urine jet ni, perbezaan sebelum lah. Sebelum saya amal urine jet ni, kalau saya kerja, saya balik pukul 8, lepas tu saya keluar berniaga, balik pukul 12, pukul 1 pagi tu biasanya dah memang tahap overdose lah. Dah memang terlalu penat lah. Jadi kalau kadang-kadang tu tengok wife pun kadang-kadang memang tak ada selera. Jadi bila kata dah amal urine jet ni, dia ada satu perkara yang saya rasa sangat-sangat luar biasa lah yang membantu bagi saya. Kalau semua kaum lelaki wajib kena hadiahkan untuk diri sendiri, yang mana urine jet ni dia sangat-sangat membantu kita sebagai kaum suami lah. Sebab kalau ikutkan, kalau saya keluar berniaga, kalau sampai pukul 1 pagi tu, biasanya mata dah memang kuyup, sayup, mengantuk kan. Tapi bila kata saya amalkan urine jet, pagi sebelum pergi kerja, lepas tu saya balik petang dalam pukul 7 macam tu, saya amalkan urine jet lagi. Kebiasaan saya bancuh dengan mi cafe. Jadi bila kata saya amalkan dengan amal urine jet ni, sedar tak sedar saya keluar berniaga, kadang-kadang tu lajak sampai pukul 3 pagi. Lepas tu kadang-kadang tu lajak sampai pukul 2 pagi. Kadang-kadang tu sampai orang cakap apa tu, balik 3-4 pagi pun, orang kata apa, kita punya keinginan nak bersama dengan isteri tu dia lagi melonjak lagi. Jadi kalau kata kebiasaannya orang lelaki ni, dia kalau yang mana yang selalunya orang kata apa tu, sibuk dengan kerja, kadang-kadang keinginan tu dikurang. Kadang-kadang tu biasalah, kalau lelaki ni kalau kalah orang cakap rugi. Jadi bila kata amalkan urine jet ni, bagi saya dia satu benda yang sangat-sangat luar biasa dari segi performance lah. Dalam masa sama juga, orang kata apa, iyalah kalau nama Tongkat Ali ni, kalau tanya satu Malaysia, saya rasa dah memang cukup terkenal lah. Sebab Tongkat Ali ni dia sangat berkaitan dengan part tu kan. Jadi kalau urine jet ni, bagi saya dia satu benda yang, iyalah kalau orang yang duduk kampung, biasanya dia nak cari Tongkat Ali ni daripada orang yang masuk hutan pun semua kan. Nakkan yang fresh. Jadi kalau kata bagi saya, sebenarnya urine jet yang daripada HO ni sebenarnya dah tercukup dahsyat lah. Sebab apa? Sebab dia punya rasa, dia punya performance, efek dekat kita yang mengamalkan dia sangat-sangat luar biasa. Jadi kalau yang mana ada masalah tentang masalah tu, saya rasa sangat-sangat sesuai untuk amalkan. Dalam masa sama, untuk yang kerja lasa, kerja teruk, ialah tambah-tambah yang kita dah berniaga dalam Syom. Siang kerja, malam kita keluar berniaga lagi, ialah dengan online lagi. Jadi badan kita banyak guna tenaga. Kadang-kadang kita akan nyeritik, tapi bila korang amalkan urine jet, saya rasa korang sangat akan berpuas hati dengan efek kesan daripada urine jet. Saya rasa itu je kot testimoni saya. Sebab part ni saya rasa dia nak kena amalkan. Jadi kalau kata ke majoriti, dia sebab benda ni sebenarnya umum, dia bukannya untuk kaum lelaki je. Sebab kalau yang mana yang dengar pun majoriti dah kahwin, jadi boleh hadiahkan untuk suami. Jadi sebenarnya bagi saya part ni dia sebenarnya umum, tapi kita ambil part tu dalam efek, dalam orang kata apa, niat nak membantu orang. Saya rasa lagi ramai orang yang akan bahagia dunia akhirat, insyaAllah. InsyaAllah. Lepas tu CDM ada yang dekat komen ni kata lepas dengar perkongsian CDM ni nak suruh suami makan terus urine jet. So maksudnya memang diorang pun betul-betul yakin dan juga kagum lah dengan apa yang CDM kongsikan sampai nak suruh suami makan terus lepas dengar CDM kongsikan. Alhamdulillah. So, bagi saya jadi bagi terima saya kasih CDM. memang patut, wajib. Betul-betul. Hadiah untuk suami-suami. So memang untuk untuk para suami lah kita sarankan
Okay, thank you so much. Kita ucapkan kepada CDM Muhammad Roshdi, terima kasih sangat atas perkongsian beliau. Okay, kalau macam dari sudut CDM Roshdi sendiri, beliau amalkan Urijet dengan Minkef kan, dia gabungan untuk tenaga. Jadi memang kita dengar hari ni perkongsian kita punya semua CDM hari ni memang cukup-cukup, bagi saya cukup luar biasa sebab dia daripada pengalaman hati sendiri. So bila kita share daripada diri kita sendiri, dia punya feel dia tu lain. So saya harap sampai di sini saja kita punya perkongsian. Kita dah ada 4 orang CDM, semuanya cukup hebat masing-masing dengan pengalaman sendiri. Saya harap semua partisipan dalam ni dapat manfaat hari ni, dapat ilmu bukan saja dari sudut produk tapi juga dari sudut testimoni, pengalaman sendiri. So mana-mana produk Nourish yang belum familiar tu boleh explore, okay, boleh cuba sebab kita pun dengar testimoni semua berkesan, semua sangat-sangat mantap kan. So boleh cuba lepas ni, okay, mana yang belum pernah tahu, mana belum pernah cuba boleh try, okay. Jadi thank you so much, terima kasih. Okay, so terima kasih untuk semua yang sudi bersama dengan kami pada malam ni dan jangan lupa kita nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua CDM dan jangan lupa untuk bersama dengan kita untuk 21 hari bulan ni kita ada juga sharing. Okay, dan untuk part tu saya nak serahkan kepada MC kita untuk tutup kita punya majlis ilmu pada malam ni. Okey, terima kasih Cik Adriana, satu sharing yang sangat informatif hari ni lebih padat lah. Okey, so boleh dengar ke suara saya okey ke? Okey, jadi saya pun nak ucapkan terima kasih kepada semua tetamu kita pada hari ini yang bersama-sama untuk berkongsi pengalaman mereka bersama dengan produk-produk Nourish. So macam mana? Happy tak? Seronok tak dengan sharing yang kita bawakan pada hari ini? Kalau anda seronok, kalau happy, boleh tulis best, boleh bagi respon. Happy sangat, ya, okey. Bagus. Okey, saya juga nak ambil kesempatan ni nak ucapkan terima kasih kepada anda kerana sudi untuk luangkan masa bersama kita pada majlis ilmu kita pada hari ini. Okey, saya nak jemput anda untuk sharing yang seterusnya. Mungkin kita punya team boleh tukarkan kepada poster yang lagi satu iaitu Infinance. Sekejap In boleh share poster yang lagi satu? Okey, kita ada next talk kita pada 21 8.30 bersama dengan beautician kita iaitu Miss Anne. Mungkin ada yang pernah jumpa ataupun belum jumpa lagi Miss Anne. Kita nak bawakan kepada anda satu topik yang baru iaitu Infinance Back to Basic. Jadi saya nak ajak anda semua untuk pin dekat kalender untuk maklumkan 21 hari bulan ni pukul 8.30 malam. Okey. Okey, itu sahajalah daripada saya. Saya juga nak mengambil kesempatan ni nak ucapkan sekali lagi terima kasih dan minta maaf kalau ada terkasar bahasa, kalau ada kekurangan daripada tim kita. Okey. So, kita jumpa lagi pada 21 Januari pada pukul 8.30 malam. Okey, bye semua.